Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kerana dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan tafsir, dan kita sampai kali terakhir kita berjumpa dalam juzuk yang ke-28 surah Al-Hasyr ayat 8 sampai 10. Tak habis lagi 8 sampai 10. Yang mana ayat 8 sampai 10 surah Al-Hasyr sedang membincangkan berkenaan dengan sifat golongan Muhajirin, Ansar dan golongan yang datang sesudah mereka. Yang mana dalam ayat tersebut sebenarnya sambungan kepada ayat yang terangkan berkenaan dengan harta rampasan perang yang diperolehi tanpa sebarang pertempuran. Maka ia akan diagih-agihkan kepada orang-orang yang disebut Allah Ta'ala, kumpulan mereka. Kemudian lil fuqara'il muhajirin, untuk orang fakir, orang muhajirin yang mereka dihalau dari rumah mereka dan harta mereka. Mereka mengharapkan keridhaan Allah Ta'ala, dan mereka membantu agama Allah Ta'ala dan juga Rasulnya, membantu Allah dan Rasulnya, dan mereka adalah orang yang benar, Allah Ta'ala nyatakan. Dan kemudian disebut tentang orang Ansar yang kita terangkan pada minggu yang lalu. Ini orang Ansar ni, mereka punya kedudukan ataupun kebaikan dia tadi tak dapat ditandingi oleh mana-mana bangsa dunia ni. Mana mereka suka pada orang yang datang berhijrah pada mereka. Dan maka orang sebut mereka terima siapa yang datang tadi, mereka sayang pada orang yang datang tadi. Dan bahkan hatta kita baca hari tu, bila mana orang-orang Muhajirin pernah berkata, dia kata, ya Rasulullah, kami datangi pada orang-orang kita datang kepada satu kaum yang mereka ni buat kebaikan sampai rasanya tak ada kebaikan tinggal dah untuk kami buat. Nabi kata tak, mana tak macam tu, selagi mana kamu menyanjung mereka. Kalau kamu sanjung mereka, maka pahala kebaikan dan sebagainya yang mereka buat kamu dapat kongsi. Jika tidak, tidaklah. Dan bahkan kita bincangkan hari itu, mereka ni tak ada sebarang keinginan. Mereka bagi apa-apa pada orang Islam yang daripada Muhajirin, tidak mereka harapkan balasan dan juga gantian balik pada apa yang diterima oleh mereka. Dan kita sambung hari ini muka surat yang ke-486. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka yu'thiruna, melebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka ada kepayahan, yakni hajah, keperluan. Mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka sehingga mereka ada keperluan. Mereka perlu benda tu, tapi mereka lebihkan orang lain. Yuqaddimunal mahawij ala hajati anfusihim. Mereka mendahulukan orang-orang yang memerlukan ke atas keperluan diri mereka sendiri. Hajat mereka ada, mereka nak makanan tadi, tapi ada orang yang perlukan, dia kedepankan orang tersebut ke atas diri dia sendiri. Ini kita kata konsep yang paling tinggi dalam kaedah kebaikan yang orang-orang Ansar tunjukkan, dan mereka tak kejar untuk nama, untuk pangkat, untuk kedudukan, untuk pujian. Bahkan mereka buat benda berkenaan kerana janji Allah dan Rasulnya untuk syurga yang menanti mereka. Mereka tak nak benda lain. Dan bahkan mereka buat benda berkenaan, Allah Ta'ala cerita, ni rekod Allah Ta'ala rekodkan berkenaan dengan kata-kata ataupun dalaman hati mereka. Mereka lebih ke orang lain ke atas mereka sekalipun mereka ada keperluan. Wa yabda'una bin nasi qablahum. Mereka mulakan orang ramai sebelum diri mereka sendiri. Fi hali ihtiyajihim ila dzalika. Pada keadaan keperluan mereka kepada benda tersebut. Kita nak pergi kerja, orang nak pergi kerja. Jalan tu satu je, nak bagi jalan kat orang lain. Macam mana? Buka jalan, silalah kat jalan dulu, tak apa. Kalau orang beratur nak bayar barang, kita nak bayar barang, orang nak bayar barang. Nampak Muslim juga yang datang depan kita pakai tudung. Pakai kopiah ke, ada janggut sikit kan, nampak Muslim lah rupanya. Nak ke depan kan tak? Orang Ansar dia tak kisah. Dia bagi. Dia nampak di situ adalah pahala, kebaikan dan kebajikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, melebihkan orang lain ke atas diri sendiri. Ini diajarkan. Dia bukan maksud sampai kita kata kita binasakan diri kita, tak ada langsung, tak. Kita ada keperluan,
orang tu ada keperluan. Keperluan tadi tu kita kedahulukan orang lain sebelum diri kita. Itu je. Itu yang dibuat oleh orang Ansar. Wa qad thabata fi sahih. Dan sungguh telah sabit dalam kitab sahih, itu Bukhari, Muslim, dan juga datang dari hadis-hadis lain. An Rasulullah SAW, dari Rasulullah SAW, qala, baginda bersabda, afdhalus sadaqati jahdul muqil. Jahdul muqil. Seafdal sedekah itu adalah jahdul muqil, kesungguhan orang yang apa? Sedikit. Dia ada sedikit tapi dia bersungguh-sungguh nak bagi juga. Itu paling afdal. Yang mana macam hadis yang kita baca dahulu, Nabi, bila para sahabat tanya Rasulullah, kan Rasulullah kata apa? A'zamus sadaqah, sedekah paling azam, paling besar, anta sadaqah, bahawa kamu sedekah, wa anta sahihun syahih, dalam keadaan kamu sihat, kedekut. Bila kau dah sakit, nak mati, orang kan keluarkan harta, tak kisah. Time tengah tak kedekut, banyak sangat ada pun, tak kisah. Kan ambil lah. Tapi bila dah nampak tinggal sikit, asyik bagi orang je ni, mana kita punya? Start situ. Maka situ yang paling besar sebenarnya nilai dia. Mana orang tu kena percaya bahawa yang diberi kepada dia daripada harta tadi adalah hanyalah tanggungan Allah Ta'ala beri kepada dia supaya dia laksanakan apa patut buat. Bukannya simpan. Bagus simpan, tak ada salah simpan. Tapi kalau dia kata orang tu berjaya untuk tidak ada nilai simpan tadi. Simpanan ada, tapi tak ada nilai sebenarnya. Dia tak kisah simpanan tadi banyak ke sedikit, tak masalah. Sama sahaja ada atau tidak. Dia bukannya bila orang-orang ni dia diinfakkan harta dia, macam Allah sebut dalam Quran surah Al-Furqan. Kau tanya dia kan, alladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu. Orang-orang yang beriman ni adalah orang yang bila mereka menginfakkan harta, lam yusrifu, mereka tak membazir. Wa lam yaqturu, mereka tidak pula apa? Kedekut. Membazir tidak, kedekut pun tidak. Dua-dua tak boleh. Terlampau membazir, menghamburkan harta tanpa sebab, tak boleh juga. Terlampau kedekut pun tak boleh juga. Dia tengah-tengah. Tengah-tengah di antara itu. Jadi orang-orang Ansar pula lagi dahsyat. Lebih tinggi daripada itu, mereka dalam susah-susah tadi, mereka dapati diri mereka perlu apa, orang lain perlu, dia bagi je. Tak ada masalah. Nenek kepala dia mungkin besok lusa ada pula untuk dia yang lain. Untuk dia mungkin ada untuk dia esok lusa yang lain. Wa hadzal maqam, dan ini, kedudukan ini, a'la, adalah lebih tinggi min halil ladina, daripada keadaan orang-orang yang wasafallahu biqaulihi, Allah Ta'ala sifatkan dia dengan firman-Nya dalam surah Al-Insan ayat 8. Allah Ta'ala nyatakan wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi. Mereka ni, orang-orang yang beriman ni, ahli syurga ni adalah orang yang beri makan sedangkan dia sayang lagi harta tadi. Dia bagi makan pada orang, dia ada harta, dia sayang harta tapi dia bagi makan pada orang. 'Ala hubbihi, walaupun dia sayang. Miskinan wa yatiman wa asira. Orang miskin, anak yatim, juga orang yang dalam tawanan, dia bagi. Dan dalam syiar mereka adalah innama nut'imukum liwajhillah, kami beri makan pada kamu kerana wajah Allah. La nuridu minkum, kami tak ingin daripada kamu jazaan, sebarang balasan, wala syukura, terima kasih pun tak payah. Ini tinggi dah, dan surah An-Nisa tinggi dah. Tapi yang disebut tentang Ansar tadi lagi tinggi, lebih mulia, lebih mulia daripada mana-mana sifat yang ada. Kerana mereka ni tadi bukanlah nak harapkan, tak ada harap benda lain. Bahkan dia suka sayang pada orang yang datang dari, kan saya kata itu kan, mana kita sayang pada orang yang pindah pada kita, yang berhijrah, nak bantu orang berkenaan. Kita susah pun tak apa, tak ada masalah. Kadang-kadang ada orang kita ni dia buat kerana nakkan pujian. Ayat ke-8, 8, 9, 10, ni ayat ke-9, surah Al-Hasyr ayat ke-9, ya. Dan juga lebih tinggi daripada firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Allah Ta'ala nyatakan wa atal mala ala hubbihi, dan mereka memberikan harta sedangkan mereka sayang harta tadi. Dawil kurba wal yatama, itu orang-orang tu Allah Ta'ala sebut. Tapi dalam yang ni lebih tinggi lagi. Mereka wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebih ke orang lain ke atas diri mereka sendiri. Walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka pun ada keperluan, tapi mereka lebih ke orang lain. Dia pun tak cukup. Orang kata, encik saya ada masalah ni, sekian-sekian. Dia pun tak cukup juga. Tapi dia rasa kalau dia kata tak bantu, kesian orang tu, dia bagilah. InsyaAllah ta'ala akan ganti lain, dia bagi. Ini adalah keadaan yang berlaku pada Ansar tadi. Dia ada keperluan, orang ada keperluan, dia kelebihkan kepada keperluan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Ini yang berlaku. Jadi kata fa inna haula, kerana sungguhnya mereka ni, Ibnu Katsir kata, tasaddaqu wa hum yuhibbuna ma tasaddaqu bihi. Mereka ni bersedekah dalam keadaan mereka sayangkan benda yang mereka sedekahkan. Wa qad la yakunu lahum hajatan ilaih. Barangkali benda kita sayang, kita tak perlukan. Faham tak?
Benda kita sayang, kadang-kala benda tu exceed daripada keinginan kita, keperluan kita. Kita sayang, tapi kita bagi barang walaupun kita sayang. Kita bagi, even though kita sayang, kita keluarkan harta tadi. Maksud dia, orang ni bagi harta walaupun dia sayang, tapi tak perlu. Mungkin tak perlu. Yang Ansar tadi, dia keluarkan harta dalam keadaan apa? Dia perlu. Dia needing harta tadi, dia need harta tu berkenaan. Benda tu dia need, tapi dia bagi kawan dia. Ini je dalam kisah berkenaan dengan para sahabat Nabi SAW. Yang jadi hadis kita akan baca sekejap lagi. Berkenaan dengan bagaimana dalam satu sejarah, dalam peperangan, 3 orang mati sebab kes apa? Nak minum air, kawan sebelah menjerit, bagi dia dulu. The second one dengar nak minum je, orang bagi dulu. Last sekali kan tukang bawa air tu pergi, tiga-tiga mati. Sebab apa? Kerja dia bagi orang lain dulu. Tak apa, orang lain dulu. Aku tahan lagi, dia kata. Ini kita baca hadis tu. Dia kata, waqad la yakunu lahum hajatan ilaihi wala daruratun bihi. Dan boleh jadi orang tu bila dia bagi harta yang dia sayang, mungkin tak ada keperluan pada benda berkenaan dan tak terdesak dia untuk harta tadi. Wa haula, sedangkan orang-orang Ansar ini atharu ala anfusihim, mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Ma'a khasasatihim, sedangkan keperluan mereka, wa hajatihim, hajat mereka, ila ma anfaquhu, kepada apa yang mereka infakkan. Mereka infakkan tadi, mereka perlukan benda tu, tapi mereka apa? Bagi juga. So mereka dapati itu ada kebaikan. Mereka tak kisah, mereka tak ada, tak apa, janji orang tu dapat. Mana memenuhi keperluan orang lain lebih daripada diri sendiri. Okey? Wa min hadzal maqam, daripada kedudukan inilah, tasaddaqas sadiqu bi jami'i malihi, daripada kedudukan inilah telah bersedekah as-siddiq. As-siddiq itu Abu Bakar radhiyallahu anhu, bi jami'i malihi, semua harta dia. Ketika dia nak pergi Rasulullah SAW perlukan harta untuk pergi berperang, untuk infak dan sebagainya, Nabi panggil. Dia beza tau, pasal harta zakat lain, harta tabarruk ni lain. Pasal Rasulullah SAW dalam kehidupan baginda SAW, yang zakat. Tapi bila ada berlaku keperluan, ada orang datang dari kampung tertentu, yang dia kata, ya Rasulullah, tak ada makanan, tak ada sekian, Nabi kata, kumpul. Ini lain, ini bukan zakat. Ini dikatakan sedekah pada waktu-waktu tertentu, waktu terdesak, atau kumpul harta ketika nak pergi perang. Ketika nak perang, Uthman akan berikan dan sebagainya. Mereka akan bagi, kumpul ketika keperluan. Dia bukan simpan dalam bank, dalam Baitul Mal tu harta banyak, dia diam, takut kod jadi apa, tak. Baitul Mal habis sekalipun tak ada masalah. Yang penting adalah apa? Orang ramai tadi masih lagi bersedia untuk membantu sebarang keperluan yang diperlukan oleh negara Islam. Baik. Mana Abu Bakar radhiyallahu anhu tasaddaqas as-siddiqu bi jami'i malihi. Daripada kedudukan inilah telah bersedekah as-siddiq itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dengan semua harta dia. Faqala lahu Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW bersabda pada dia, ma abqaita li ahlika, apakah yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Ma abqaita li ahlika, apakah yang kau tinggalkan untuk keluarga engkau? Faqala, lalu berkatalah beliau, abqaitu lahum Allahu wa rasuluhu, aku kekalkan untuk mereka Allah dan juga Rasulnya. Allah wa rasulahu, aku tinggalkan untuk mereka Allah dan Rasulnya. Dan hadis yang datang dalam Abu Daud dan sahih oleh Albani. Okey. Dan dia kata, wa hakadha, demikianlah juga al-ma, air, alladhi urida ala Ikrimah wa ashabihi. Ikrimah bin Abi Jahal, dia masuk Islam. Kan bapak dia Abu Jahal lah. Kan, tapi dia masuk Islam dan Islam dia bagus. Okey. Demikian juga kisah yang berlaku pada air yang dihadapkan, yang dihulurkan, okey, kepada Ikrimah dan juga sahabat-sahabat dia. Yauma Yarmuk, pada peperangan Yarmuk. Fakullu minhum, seorang di kalangan mereka ni, ya'muru bidaf'ihi ila sahibihi. Dia mula orang datang, tengok kawan ni tengah cedera. Ketika itu bila orang tu dah cedera, bendalir badan dia habis banyak, dan benda pertama akan dibuat adalah bagi minum air, supaya dapat refresh balik. Jadi bila orang hulur air pada dia, tiba-tiba kawan sebelah dia dengar suara. Dia kata, tak apa, pergi tengok orang tu dulu. Ikrimah tolak. So diorang pun pergi pula pada second man, okay? Maksud dia pergi pada orang kedua. Orang kedua pula dengar nak minum air tu, tiba-tiba dengar kawan sebelah pula menjerit. Dia pun pergi tengok orang tu dulu. Yang tukang bawa air ni pergi pula orang ketiga. Sampai pada yang ketiga dah mati dah. Dia pun pergi pula pada yang kedua, mati dah. Pergi pertama, mati, semua mati. Mana mereka melebihkan orang lain ke atas diri mereka sendiri. Kalau kita biar aku hidup, jangan dia asalkan orang semua kena Dia kata tak, ini bukan syiar para sahabat.
Mereka melihat melebihkan orang lain tadi, Allah Ta'ala akan sayang. Nampak sayang Allah Ta'ala di situ. Bahkan mereka mengejar cinta Allah Ta'ala. Dalam keadaan tadi, sibuk hiruk pikuk tadi, siapa ke tahu? Bahkan justified. Kalau kita depankan diri kita untuk selamatkan diri kita, kita pijak kepada orang, justified. Orang akan kata tak apa, tak apa. Pasal awak nak selamatkan nyawa awak. Biasa-biasa ketakutan dari itu, biasa orang kan selamatkan diri sendiri. Tetapi bila berlaku kepada para sahabat Nabi SAW, mereka kedepankan orang lain kat atas diri mereka, kat atas diri mereka, sedangkan mereka perlu air tadi. Tapi mereka suruh orang lain dahulu. Orang dahulu itu menunjukkan bahawa mereka faham berkenaan dengan cinta Allah Ta'ala tu mengatasi segala-galanya. Nak capai itu payah. Maka nak capai dengan antaranya adalah dengan cara tadi, melebihkan orang lain kat atas diri sendiri. Tapi kita nak buat payah lah kan. Beratur berebut kan? Nak beratur bayar tiket, orang langgar, asal langgar kan, asal langgar saya kan, nak pergi apa, nak macam-macam lah kita beratur. Mana daripada kita depankan orang kan, orang tu lambat sikit, asal lambat ni kan. Itu masalah. Bayangkan para sahabat Nabi tak perangai macam tu. Ia lebih ke Ansar yang dipuji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala puji sekarang ni Ansar, yang mereka ni sediakan rumah, tempat tinggal dan sebagainya untuk orang muhajir datang. Suka orang-orang yang pindah tadi. Dan mereka bila beri apa-apa tak hadapkan sesuatu. Dan bukan setakat macam tu je, mereka akan lebihkan orang lain kat atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka ada keperluan. Itu dahsyatnya mereka punya kedudukan. Itu saya kata, kalau nak puji sesiapa, nak sanjung siapa, sanjunglah para sahabat Nabi SAW. Tak ada siapa lebih baik, mulia berbanding mereka. Kalau kita baca sirah hidup mereka, mengalir air mati kita. Kita sekarang ni pelik, orang baca sirah kisah wali-wali menangis. Kenapa tak tahu? Kenal tidak? Ya, tidak, tak tahu. Tarikan cerita yang sahabat Nabi ni benar-benar orang-orang yang berjuang untuk Islam. Kenapa bukan orang ini contoh kita? Banyak orang ambil idola, panggil orang ni, tengok orang ni. Sahabat Nabi lebih tinggi, lebih hebat. Tak ada siapa lebih mulia akhlak banding dengan mereka. Kerana mereka ni orang didikan Rasulullah SAW. Baik. Jadi kata, maksud dia kata setiap di kalangan mereka ni, fakullum minhum, seorang di kalangan mereka ni, ya'muru bidaf'ihi ila sahibihi, menyuruh untuk dihulurkan, diberikan air itu kepada temannya. Wa huwa jarih. Sedangkan dia ketika itu, orang yang kata pergi bagi orang lain ni, dia ketika itu jarih, luka. Muskilun, mana berat, ahwaj, paling perlu, ma yakunul ma', keadaan dia paling perlu kepada air. Tak ada waktu paling perlu pada air melainkan ketika itu. Doktor pun kalau dia nampak orang tu, dia akan masukkan air, akan cukupkan air badan. Bayangkan orang ni paling perlu air ketika itu. Tetapi apa dia buat? Dia kata pergi tengok orang sebelah tu. Dia kata faraddahu al-akhar ila thalith. Tapi bila pergi yang kedua tu tolak pada yang ketiga. Fama wasala ila thalith hatta matu an akhirihim. Dan maka taklah sampai kepada yang ketiga, melainkanlah telah mati pada orang yang terakhir sekali. Walam yashrabhu ahadun minhum. Tak minum air tadi seorang pun tak minum. The first one tak minum, the second one tak minum, the third one pun tak minum. Ini Ikrimah bin Abi Jahlin. Daripada Abu Jahal punya bapak dia, kita tak kisah. Tapi dia sendiri, Islam dia adalah Islam yang benar. Mereka yang didikan Rasulullah SAW, orang yang terbaik. Dan siapa lagi bukan para sahabat untuk contoh kita. Itu pelik bila ada orang zaman kita sekarang ambil contoh manusia yang kita tak kenal pun, datang tak bila-bila masa, keluar tiba-tiba Habib sekian, Habib itu, Habib ini, tiba-tiba dia jadi idola. Semua orang pergi, wah Habib. Sahabat Nabi lebih mulia daripada orang berkenaan. Kenapa bukan sahabat Nabi kita contohi? Ada lebih tinggi para sahabat Nabi punya kedudukan, kemuliaan perangai dan akhlak mereka. Ini orang ni macam, tengok nur, hebatnya orang ni. Sahabat Nabi mana? Mana sahabat Nabi dalam ibadah? Sahabat Nabi dalam akhlak? Dan kelebihan tadi, macam sahabat Nabi melebihkan orang lain. Contoh yang tak pernah ada dalam tandingannya. Dalam sejarah hidup manusia, orang kata pelik. Janji dia apa? Syurga. Bukan honor, bukan nama, bukan pangkat. Bahkan Nabi peringatkan, kerana dia kata ada berlaku kerana benda itu pangkat atau nama dan sebagainya, maka takkan diterima amalan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka takut sangat rosaknya amal kerana perbuatan kepada manusia. Baik. Jadi dia kata warawal Bukhari, okey. Dia kata radhiyallahu anhum wa ardahum. So Allah Taala redha mereka dan juga Allah Taala meredhakan ke atas mereka. Itu golongan para sahabat tadi, Ikrimah dan lain. Warawal Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, Ata rajulun Rasulullah SAW, telah datang seorang lelaki kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu lelaki berkenaan berkata, Ya Rasulullah, asabanil jahdu, telah menimpaku kemarau. Kan? Kemarau, kampung aku dah kemarau dan sebagainya. Fa arsala ila nisaihi,
Lalu bila orang lelaki tu datang, kata kemarau kampung dia, kepayahan, berat, tak boleh buat apa. Fa'arsala ila nisaihi, Nabi pun utus isteri-isteri dia, kepada isteri dia. Hantar, dia kan isteri dia 9 orang, dia hantar pada isteri dia wakil. Falam yajid anhun indahunna syai'a. Lalu isteri-isteri dia tak dapati benda untuk beri pada orang berkenaan. Orang tu susah jumpa Nabi. Nabi start dengan siapa? Dengan keluarga dia dulu. Kita, orang minta tolong kita, jumpalah datuk sekian. Perasan tak manusia kita kan? Kita, orang jumpa kita, saya minta tolong, awak jumpa orang tu. Awak jumpa. Nabi tak. Nabi start dengan siapa? Rumah dia dulu. Dia hantar wakil pada isteri-isteri dia, cari ada tak benda untuk bagi orang ni. Ya? Falam yajid indahunna syai'a. Lalu Nabi SAW tak dapati, bila lelaki datang minta tolong, Nabi tak dapati pada sisi isteri dia sesuatu untuk diberikan pada orang berkenaan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi SAW ketika itu, ala rajulun yudayyifu hadhihi lailah rahimahullah. Adakah tiada seorang lelaki yang akan yudayyifu, menerima tetamu, menjadikan tetamu, hadha, ini orang ni, lailata, malam ni. Tak ada ke siapa-siapa lelaki nak jadikan orang ni sebagai tetamu malam ni? Nabi kata macam tu. Rahimahullah, SWT rahmati orang berkenaan. Nabi ulang, Nabi sebut. Faqama rajulun min al-ansar. Lalu bangun seorang lelaki di kalangan Ansar. Faqala, lalu dia kata apa? Ana ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Meh, bawa orang tu. Aku jadikan dia tetamu aku. Fadhahaba ila ahlihi. Lalu dia pun bawa jumpa keluarga dia. Faqala li imraatihi, lalu dia cakap sebelum isteri dia sebelum orang tu datang masuk, dia pun kata pada isteri dia, hadza dhaifu Rasulillah. Ini tetamu Rasulullah, dia kata. Okey. La tudakhirihi syai'a. Janganlah kau sembunyikan daripada dia, sorokkan daripada dia suatu benda pun. Mana keluarkanlah segala apa yang boleh nak bagi makan, bagi. Faqalat, lalu berkatalah wanita berkenaan, isteri dia, wallahi, demi Allah, dia kata, ma indi, tiada di sisiku illa qutus sabiyah, kecuali makanan anak perempuan ni, kata, kecil, anak kecil, dia kata, anak kecil dia yang dia ada. Qala berkatalah lelaki berkenaan pada isteri dia, fa idza arada sabiyatul asya'a fanawwimihim. Bila naklah anak-anak kita ni nak makan, dia kata, asya', makan malam, fanawwimihim, tidurkanlah mereka, tidurkanlah anak-anak kita, dia kata, anak-anak kecil kita tu. Wa ta'ali, dan meh datang sini. Wa fa'atfi'i as-siraj, matikanlah lampu. Wa natwi butunana lailah, dan kita akan gulung perut kita malam ni. Dia tak makanlah, dia kata. Fafa'alat, lalu isteri dia pun taat. Tak ada pula, macam ni buat, tak naklah kawan dah, kan, dia bagi tahu dengan abah, dia kata. Tak, dia tak ngadu. Isteri dia taat. Suami dia kata, tidurkan anak kita, padamkan lampu, meh datang sini bawa makanan tu, kan, dia kata. Tapi kita akanlah kita lipat perut kita malam ni, untuk usaha kita makan, dia kata. Lalu isteri dia buat benda yang diminta tadi. Dan bahkan dalam hadis riwayat yang lain datang, ketika makan tu, dia acah-acah makan depan orang tu. Dia padamkan lampu tapi makan. Orang tu makan sungguh lah. Dia tetamu datang letih penat-penat, kan, jumpa Rasulullah minta makanan, dan sebagai Nabi kata tak boleh bagi apa. Dia bawa balik rumah, lelaki tu makan lah, sungguh-sungguh. Tapi dia tak makan, dia buat-buat bunyi makan, kan. Batu kawan tu pun makan, dia makan, buat-buatlah makan, tak makan pun. Bayangkan macam sekali. Jadi isteri dia pun terimalah, buat juga, tidurkan anak, tak payah makan, tapi orang tu dia bagi makan sungguh-sungguh, kenyang-kenyang. Thumma qadar rajulu ala Rasulillah. Lalu kemudian bangun pagi lelaki berkenaan kepada Rasulullah SAW. Faqala, lalu baginda SAW bersabda, laqad ajiballahu azza wa jalla. Demi sungguhnya Nabi kata, telah merasa takjub Allah Ta'ala, Allah azza wa jalla. Atau satu riwayat datang, au dhahika, Allah Ta'ala ketawa, min fulanin wa fulanah, terhadap seorang lelaki si fulan ini dan juga fulanah ini. Mana isteri dan suami isteri ni, si lelaki ni, perempuan ni, Allah Ta'ala ketawa terhadap mereka. Mana Allah Ta'ala takjub terhadap apa yang mereka buat. Dua riwayat datang, maksud dia lafaz yang pertama kata ketawa, lafaz kedua kata takjub. Allah Ta'ala rasa hairan, hebatnya orang-orang ni. Mana maksud dia, Allah Ta'ala tahu sebenarnya, cuma nak ceritakan bahawa kebaikan yang dibuat oleh orang berkenaan, tak ada siapa tahu sebenarnya. Dia sorok cerita ni, tetapi Allah Ta'ala beri wahyu pada Nabi SAW, ceritakan balik berkenaan apa yang dia buat. Pasal benda ni berlaku kat rumah dia, dia tak iklan kat orang. Mana tadi saya tak makan, saya bagi tamu saya makan. Dia tak adalah jumpa orang, mana tadi saya tak makan, saya bagi tamu saya makan. Dia tak buat macam tu.
Kita kalau dapat buat benda, blogging terus kan. Tadi saya baru pergi makan fakir miskin. Lepas tu tarik pula Twitter pula, baru lepas sedekah RM50 ni. Habis bagi tahu kan, tangkap gambar pula. Inilah orang miskin saya bagi sedekah tadi. Apa pasal? Kan? Zaman sekarang ni paling kuat menunjuk. Makan menunjuk, beli baju baru menunjuk, kasut baru menunjuk. Tak ada kerja lain ke? Kan? Ada orang kata kan, kata yang hantar tu loser, yang komen lagi loser. Double loser. Sibuk layanlah orang tu. Sedap ngetih tu kan. Tak payahlah dia, kalau boleh biarlah, jangan benda tu orang tahu pun. Sorokkan kebaikan tadi. Pasal benda ni orang tu dia sorok sebenarnya, tak ada siapa tahu. Tapi Nabi kata Allah Ta'ala ketawa terhadap orang sekian dan sekian. Pasal dia semalam dia buat, dia ajak. Bila lelaki tu datang, Allah Ta'ala ketawa, Nabi kata Allah Ta'ala ketawakan orang tersebut. Mana dengan perbuatan dia, cuba untuk, kalau boleh tetamu dia pun tak tahu apa yang dia buat. Tetamu dia tak tahu apa dia buat. Tetamu dia yang makan tu sendiri pun tak tahu dia bagi makan macam tu sekali. Tapi ini kita kata keadaan yang berlaku pada para sahabat Nabi SAW, yang kita melebihkan orang lain kat atas diri masing-masing. Kita ni nak lebihkan apa? Berebut apa? Malam besok naik minyak. Kan? Bergaduh dekat tepi jalan. Kenapa? Pasal potong queue. Malu. Serius malu. Kan benda tu naik 3-4 sen, 3-4 ringgit je kan. Not worth the time. Tunggu pun dah habis minyak. Kau tunggu pun dah habis minyak. Potong orang habis minyak. Gaduh pula habis minyak. Apa pasal? Kalau lebam pula kan, pergi ke klinik, kalau luka, keluar duit lagi. Gila ke? Tak ada kerja lain ke? Kan? Kan belajar. Jangan jadikan dunia ni sebagai sebesar-besar kerunsingan utama. Anda tak salah runsing. Anda boleh runsing. It's not actually, dalam Islam tak ada permintaan lah kata macam orang tu menangis sikit, anak sakit ke, sakit menangis, apa-apa menangis. Tak ada hal. Kan runsing dunia itu logik. Tapi jangan jadikan dia nombor satu. You can worry. We can worry. Worry tentang dunia ni. Ya, besok nak makan apa? Worry, tak ada hal. Kan tamu datang rumah nak makan, worry lah. Kan dia tak vacuum rumah lagi, worry, tak ada masalah. Mertua datang rumah kan, tak boleh vacuum rumah lagi, worry, tak ada hal. Tetapi jangan jadi nombor satu. Jangan kadang worry kita tak datang mesyuarat nanti orang kata apa, tapi semayang subuh tak pernah kisah. Dan subuh lewat, tak ada hal. Everyday buat. Tapi bila timing untuk pergi airport, 3 flight pukul 5 pagi, 3 pagi siap dah. Sampai depan tu siap benda semua sekali, pakai baju bersih. Semayang tak pernah rasa macam tu. Kenapa? Kadang benda macam ni kena jaga sikit. Pasal kadang-kadang kita melebihkan penglihatan manusia ke atas penglihatan Allah Ta'ala. Dan itulah sekali kita tengok macam orang tadi tu, dia tak kisah pun. Orang tak tahu pun tak apa. Tak tahu apa dia buat, tak kisah. Maka kita sorokkan. Ni kita kata yang benda ni banyak benda. Antaranya payungan Allah Ta'ala pada hari kiamat nanti. Yang ni Allah Ta'ala puji kat sini. Tapi di akhirat nanti Allah Ta'ala kata, Nabi kata, sab'atun, 7 golongan. Yuzilumullah fi zillihi. Ya Allah payungkan pada akhirat dengan payungannya. Yauma la zilla illa zilluh. Pada tiada payungan dengan payungan Allah Ta'ala. Tak ada payungan, siapa payungan Allah Ta'ala je ada. Orang ni ada 7 golongan yang akan diberikan payungan. Yang nombor 6 adalah rajulun, seorang lelaki kan, tasaddaqa, perempuan pun samalah. Tasaddaqa bi sadaqatin, dia sedekah, la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dia bersedekah, tak tahu kiri dia apa yang kanan dia sedekah. Maksud dia sedekah, tapi kiri dia tak tahu kanan sedekah apa. Macam itulah. Buat kebaikan yang banyak. Kejar apa kedudukan di hari akhirat. Nanti apa kedudukan kita di sisi Allah Ta'ala. Mana kita nak tahu manusia, ranking kita kan, kejayaan kita apa kat dunia ni. Adakah kita orang 10 paling kaya ke? Tak payah. Adakah kita orang paling Allah Ta'ala sayang? Itu je. Kejar itu. So jadi para sahabat Nabi SAW buat benda tu betul-betul. Miskin mereka. Banding kita banyak lagi harta banding mereka. Tapi bayangkan, mereka tak kisah pun. Sanggup mereka untuk berlapar hanya untuk apa? Memberikan tetamu mereka kenyang. Kita kadang-kadang ni makan tak pernah bagi jiran pun. Kata tamu, jiran. Nak bagi tamu pun pilih pula. Ni durian ni kurang sedap, bagi dia orang. Ni durian ni musaking, simpan kita. Ini tak senonoh juga. Cuba bagi benda, bila nak bagi tu bagi benda paling elok. Nak sedekah tu sedekah benda paling tak elok, kenapa? Nak bagi sedekah kadang macam hari korban. Ni batang pinang. Ni kita punya. Ini bagi pejal keras bagi orang. Kenapa? Ada orang tu buat depan saya. Saya kata kenapa sedekah barang buruk, saya kata, bagi kat orang. Ialah barang yang paling elok patutnya bagi sedekah, benda paling elok. Kan benda paling berkualiti. Ini sedekah, bayangkan
Ya, belum lagi melebihkan orang lain. Ni sama-sama dapat. Tapi kita kita kan perlu sangat benda tu. Lain kali boleh beli lagi. Tapi kita boleh kedekut macam tu sekali, kenapa? Nak sedekah, tak payahlah banyak-banyak, sikit dah lah. Saya salah sikit lah. Kalau bab macam ni, kalau buat depan saya tegur direct depan-depan. Terbiasa sikit. Kenapa nak sedekah benda yang buruk? Kan sedekah lah benda paling elok. Itu yang kita kata pasal apa? Kita tak faham nilai sebenar. Kita buat baik pada manusia ni, macam buat baik ni Allah Ta'ala suruh kita, arahkan kita. Bukannya kita setakat buat tu benda tu kosong. Tak, Allah Ta'ala tengok kita di situ. Itu nilai kita sebenarnya. Kerana kita nak Allah Ta'ala pandang kita. Mereka bukan manusia tak tahu, tak apa. Mungkin dia ingat kita ada sorok lagi elok daripada tu. Tak ada hal. Bagi dia benda paling baik. Sedekah benda paling elok, bukan benda paling buruk. Allah Ta'ala nyatakan Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu lan tanalul birra. Wahai beriman, kamu takkan capai kebaikan hatta sehingga tunfiku, kamu infakkan mimma tuhibbun, daripada apa yang kamu sayang. Kamu takkan capai kebaikan. Mana hati kita yang keras ni tak akan lembut, kecuali kita start buat benda tu. Mana nak lembut macam mana? Kan? Tanpa orang tahu, kita seorang-seorang Allah Ta'ala pun kita boleh menipu lagi. Depan orang kita kelentong je lah kan. Yang kita dah rasa tahu dah Allah Ta'ala tengok kita, tapi still culas lagi. Macam mana nak lari supaya bagi sorok sikit lah, tak payah. Jadi itu yang kita merosakkan hati kita. Manakala kita belajar bagi benda paling baik, paling elok, di situ kita dapat lihat diri kita sebenarnya apa? Sedang menantikan apa? Melihat pandangan Allah Ta'ala. Surveillance of Allah tu besar. Di situ baru kita nyatakan perbuatan kita ni kerana Allah Ta'ala. Orang lain tak tahu. Kita seorang-seorang je. Kita codok kan. Kita cedok nak bagi jiran. Kan daging ke apa ke, cedok lah yang paling elok ni. Tulang. Tulang. Oh, daging. Daging kita pergi. Ini sedap. Tulang. Mana boleh macam tu. Kan? Tak senonoh panggil. Jadi bayangkan para sahabat tadi, bukan setakat pilihan. Tak, semua sekali. All of it dia bagi. Bukannya half. Bukan one third. Bukan two third. All dia bagi pada tetamu dia. Ini benda yang kita kata tak ada tandingan. Kita tak sampai lagi peringkat berkenaan. Wa anzalallahu azza wa jalla, Allah Ta'ala turunkan Al-Quran, wa yu'thiruna ala anfusihim, dan mereka melebihkan orang lain ke atas diri mereka, walau kana bihim khasasah, sekalipun mereka ada keperluan, mereka ada hajat pada benda berkenaan. Wa kadza, demikianlah rawahul Muslim, diriwayatkan hadis oleh Imam Muslim, wa Tirmidzi wan Nasa'i, dan juga Imam Nasa'i, min turukin, daripada beberapa jalan periwayatan banyak. Yang tadi daripada Abu Hurairah kan. Wa fi riwayatin li Muslim, dan ada riwayat daripada Muslim, tasmiyatu hadzal ansari, dinamakan Ansar yang buat kerja berkenaan. Nama dia apa? Abu Talhah radhiyallahu anhu. Dialah orang yang tetamu tu datang, dia bagi orang tu makan, sedangkan anak dia tak makan, semua sekali tak makan, dia makan dan sorok-sorok. Orang tetamu dia pun tak tahu. Kalau kita bagi tetamu kita tahu, mungkin dipuji kita depan orang lain lepas tu. Tapi dia sorok-sorok sampaikan yang tahu hanya Allah Ta'ala dan isteri dia sahaja. Tapi Allah Ta'ala buka cerita berkenaan kepada Rasulullah SAW. Jelas? Okay. Wa qawluhu, dan Allah Ta'ala nyatakan lepas tu, wa man yuqashuhha nafsihi, dan sesiapa yang dilindungi, dipelihara syuhha nafsihi, kebakhilan, kedekut nafsihi, diri dia, sifat kedekut dirinya sendiri, faulaika, maka mereka itulah humul muflihun, mereka lah orang-orang yang berjaya. Ai, maksud dia, man salima minal syuhi, siapa-siapa yang selamat daripada kebakhilan, faqad aflaha wa anjaha, maka dia telah berjaya dan juga telah menang. Dia telah menang. Siapa yang boleh lawan bakhil dia, maka alhamdulillah dia telah menang. Rawa Imam Ahmad, telah riwayatkan Imam Ahmad, an Jabir bin Abdullah, daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah SAW, Rasulullah SAW qala, baginda bersabda, iyyakum waz-zulmi, iyyakum waz-zulmi, hendaklah kamu menjauhi akan kezaliman. Iyyakum waz-zulmi, hendaklah kamu jauhi akan kezaliman. Fa inna zulma, kerana kezaliman itu, zulumatun yaumal qiyamah, ia adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Az-zulmu zulumatul yaumal qiyamah, kezaliman, perbuatan zalim kita kepada orang akan menjadikan makin gelaplah keadaan kita hari akhirat nanti. Kerana di hari akhirat nanti ketika lepas mahsyar, dan manusia ni mula bergerak ke sirat untuk lintas di atas neraka, untuk sampai ke seberang sana, melintasi di atas jurang neraka. Ketika itu gelap, tak ada siapa ada cahaya kecuali orang beriman sahaja.
Kalau dia kata orang tu mukmin dan juga banyak bersedekah, sedekah apa kan? Sabar, wasabru dia, bersabar itu adalah cahaya. Dia di sana akan diterangi, dia nampak jalan dia ke mana. Adapun orang-orang munafik dan orang-orang yang tidak beramal dengan amal yang betul, maka ataupun menzalimi manusia yang lain. Datang hadis dia kata, az-zulmu zulumatu yaumul qiyamah. Nabi kata jauhilah oleh kamu akan perkara-perkara kezaliman. Kerana kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Makin orang tu jahat, zalim orang lain, rampas harta orang dan sebagainya, makin dia zalim, makin gelap keadaan dia nanti. Makin tak nampak jalan. Makin dia tidak zalim, berlaku adil, makin cerah dan juga teranglah keadaan dia. Dan dia kata, wattaqus syuha. Dan dia kata, takutlah kamu akan apa? Kebakhilan, perangai kedekut, sifat kedekut. Fa inna syuha, kerana sifat kedekut ini, ahlaka man kana qablakum, telah musnahkan orang-orang sebelum di kalangan kamu. Orang-orang sebelum kita ni banyak yang dibinasa dengan sebab sifat kedekut. Wa hamalahum, dan telah membawa mereka sifat kedekut ini ala kepada ansafaku dima'ahum, mereka menumpahkan darah. Kedekut sangat, kan tak nak sekian-sekian, tak nak berkongsi, tak nak terima. Mana dia tak nampak bahawa benda berkenaan. Jadi dia apa? Kedekut sangat, bakhil sangat, dia apa? Sanggup tumpahkan darah. Wastahallu maharimihim, dan mereka menghalalkan perkara-perkara haram mereka. Perkara-perkara yang haram, bahkan kehormatan-kehormatan mereka dihalalkan dengan sebab apa? Sifat-sifat kedekut tadi. Itu kita kata benda tu memang berlaku. Memang sudah kedekut, kan dia makin kedekut, makin nak kumpul lagi. So bila tak dapat, macam dah kita projek dapat projek. Tapi projek ni ikutkan, kalau kita suka bersedekah, dapat banyak ke sikit sama je. Tapi kalau kita jenis kedekut, kita dapat, kemudian kita dah cukup, kita nak lagi. Kita tak boleh keluar. Kalau keluar ni kita dah mula hilang sifat tadi, kita akan jaga halal haram. Tapi kalau kita nak kumpul banyak, kan, kita akan mula rasuah. Kan kalau nak lintas orang ni, kita makan masuk. Saya lebih awal dapat, saya patut ni ambil duit ni sekian, bagi saya projek ni. Dia akan start. Tapi asal pertama, kalau dia kata orang tak kedekut kan, dia tak ada timbul masalah nak mengumpulkan harta dunia semata-mata, dia tak akan timbul masalah untuk merasuah orang. Dia akan fikirkan bahawa halal haram itu ada. So, dia cari makan hanya halal, dapat benda dengan halal, dia redha. Kalau dengan haram, dia tak nak. Maka tak timbul masalah kedekut tadi. Tapi kedekut ni, memang sifat kedekut, bakhil ni, ada di antara benda yang memusnahkan orang sebelum kita. Banyak benda-benda yang haram mereka langgar, hanya kerana mereka ni kedekut. Kan menipu pun sungguh juga, kan? Kita orang minta sedekah, tak nak bagi. Kan macam kisah dalam surah An-Nun, surah Al-Qalam. Kan yang orang satu keluarga tu kan, yang bapa dia sentiasa bersedekah, tiba-tiba bapa dia mati, anak-anak dia tinggal, dia orang kata apa? Jom pergi kebun gelap-gelap, jangan orang tahu. Siapa nak baca? Kita dah baca dulu surah tu. Dia nak lari daripada bersedekah, punya kedekut. Last kali Allah apa? Jadikan turun api daripada langit, bakar semua kebun dia. Sama-sama kebun dia tengok gelap, hitam. Dia kata, ini ke dia kebun kita? Dia kata betul. Tapi silap dah. Bapak dulu suka bersedekah, anak-anak dapat, dia mula kedekut. Dulu bapak dia punya cukup untuk anak makan, agih pula untuk orang miskin, cukup. Datang anak ni, semua nampak benda tu, mesti apa? Dikongsi, nampak sedikit. Dia kedekut. Maka akhirnya apa jadi? Pergilah. Dia akan guna, dia disorok, dia sekian, menipu dan sebagainya. Hanya kerana apa? Sifat kedekut ni tadi. Jadi Nabi kata, benda ni akan menyebabkan orang tu menghalalkan kehormatan-kehormatan mereka. Infarada bi ikhrajihi Muslim. Bersendirian mengeluarkan hadis ni Imam Muslim. Wa an Abdullah ibn Amrin, dari Abdullah bin Amr, qala, beliau berkata, qala Rasulullah SAW, telah sabda Rasulullah SAW, ittaquz zulma, takutlah kamu akan, jauhilah kamu oleh akan kezaliman. Fa inna zulma, kerana zalim itu zulumatun yaumal qiyamah, ia adalah kegelapan pada hari kiamat nanti. Kadar zalim orang itu di dunia, itulah kadar kegelapan di hari akhirat nanti. Wattaqul fuhsya, dan jauhilah oleh kamu, takutlah oleh kamu akan perkara-perkara keji. Fa innallaha, kerana Allah Taala la yuhibbul fuhsya wat tafahush. Allah tak suka perbuatan keji dan kata-kata keji. Mencarut dan sebagainya lah maksud dia. Kan asyik orang tu keluar sikit mencarut. Ni mencarut, itu tak dibenarkan Islam. Okey. Wa iyyakum wasyuha, dan jauhilah kamu akan asyuh, kebakhilan. Fa innahu, kerana sungguhnya ahlaka man kana qablakum, telah memusnahkan sesiapa yang sebelum kamu, ia telah memusnahkan siapa yang sebelum kamu. Wa amarahum bizulmi,
Dan dia sifat kedekut tadi memerintahkan orang tadi supaya zalim. Kan dia kedekut, nak keluarkan duit tak nak, kan? Dia makin nak banyak. Tapi bila tengok orang bawah, orang tu kena, dia zalim lah. Tekan, tindas. Tapi kalau sebut benda ni bunyi macam tak sedap. Kita pasti tak tahu apa yang berlaku, kan? Macam harga barang kau kata. Kalau dia kata benda tu ada logik sepatutnya. Macam 15 hari tahun baru, bukan tahun Islam. Anda seorang Muslim, anda tak patut sambut tahun baru. Tapi 15 juta dihabiskan untuk tahun baru. Untuk apa? Tembak bunga api, kemudian saya happy. Happy New Year. Dan apa happen? Dapat apa? Dapat pahala? Tak ada pun. Ada ucapan tahun baru dan Islam? Tak ada. Tapi dia habiskan 15 juta. 15 juta sikit ke banyak? Yang 15 juta tu? Ya, sahih lah. Itu di BKL habiskan. Di BKL habiskan. Putrajaya tak tahu lagi. Itu di BKL punya belanja. So kita kata apa sal? Kenapa nak dihabiskan duit kat situ? Dan kadang-kadang tapi kalau duit tadi, mizan duit tadi, ini kita kata kalau bukan kerajaan Malaysia sekalipun, duit tu tadi kalau kita kata kita gunakan, duit ni tak nakkan, mana ada menteri tu nak keluar duit dia? Ni bunga api ni duit saya. Saya nak tengok bunga api duit saya. Ni bot ni duit saya. Ustaz pun kadang-kadang cetak buku pun cetaklah sendiri. Ada ustaz nak cakap, kalau tak ada duit nak cetak buku ni bagi saya bagi. Ada ustaz cakap itu. Ustaz pun habis duit ni. Kan? Masalah kedekut lah tu maksud dia. Faham tak? Itu kedekut tadi. Itu maksud dia, kalau ikutkan logiknya, setiap orang tu ada harta dia, kadar dia. Dan kadang-kadang orang tak nak keluar duit poket dia sendiri. Itu sifat kedekut tadi. Dan kedekut itulah menyebabkan apa jadi? Itulah jadi kes orang ni kena bayar bagi pihak aku. Contoh, bila di Amerika Syarikat dulu, dia orang timbul masalah we are the 99%. Yang orang keluar tunjuk perasaan depan Wall Street. Ingat? Kenapa dia buat benda tu? Tengok sini. Di Amerika Syarikat, ni tajuk GST tau. Yang dulu tuan-tuan pernah kan makan KFC kan? Sebelum GST jalan, dia dah jalan dulu kan? GST tu adalah yang dulu, yang sekarang saya tahulah yang Malaysia buat. Yang biasa dibuat dahulu adalah bila kerajaan impose kepada syarikat-syarikat makanan tadi untuk bayar cukai. Diorang kata, kami tak nak bayar. So dia buat apa dia buat? Dia alihkan cukai kerajaan tadi kepada produk yang dijual. So maksudnya orang tu beli produk, bila beli produk KFC ke McDonald ke, dia bayar modal, dia bayar untung, dia bayar cukai kerajaan kenakan kepada syarikat tadi. Di samping dia sendiri bayar cukai pendapatan. Di samping dia sendiri, macam itulah. Untuk in the end yang kaya makin kaya. Punca kaya makin kaya tadi apa? Kedekut. Kan, faham tak? Itu kedekut. Pasal kalau sebenarnya kalau dia bayar zakat, dia bayar cukai tadi akan membolehkan untuk benda tu dapat pada orang lain balik. Dan bila orang lain ada ekonomi, dia dapat beli balik barang yang dijual. Sebenarnya fikirkan bahawa zakat tadi atau cukai tu bila digunakan dengan betul, dia akan membantu untuk apa? Duit tu masuk balik dalam kitaran. Faham? Kitaran. Bila orang miskin ni ada modal, dia boleh membeli. Dia ada duit tadi boleh membeli. Kalau orang kaya ni ambil kumpul saja, dah sekali dia tak boleh beli. Dia ada duit, tak boleh beli dah. So kaya pun akan terjejas sebenarnya. Banyak orang salah faham bab berkenaan dengan cukai tadi ataupun zakat. So jadi konsep sebenar penyaluran duit zakat tadi kononnya cukai lah kononnya. Kalau zakat confirm disalurkan kepada orang perlu tadi supaya benda tu boleh menghidupkan balik ekonomi. Pasal mereka akan ada kuasa untuk membeli. Tadi konsep dia tu. Tapi macam itulah yang syarikat-syarikat besar ni tadi tak nak bayar cukai kerajaan ke atas dia. Dia salurkan cukai tadi kepada siapa? Kepada konsumer. Itu salah. Dan sepatutnya dia kena fikir bahawa bukannya maksud dia bila kata rugi 2 juta. Dia syarikat besar lain tau. Tuan-tuan biasa dengar, tahun ni mas rugi 2 juta atau rugi sekian juta kan, atau Asia rugi 4 juta. Dia bukan 4 juta lah biasa kan. Tapi bila disebut rugi 4 juta tu maksud dia apa? Tahun lepas dapat 24 juta. Tahun ni dapat 20 juta. So maksud dia rugi apa? 4 juta. Dia tak fikir ke ada orang tak nak naik kapal terbang dia? Dia tak fikir buat tu. Dia tak fikir orang tak perlukan. Contoh macam kita kat sini. Ngajar ekonomi Islam lah pula aku. Kat sini. Saya jual pen. Pen saya jual ni, tahun ni saya jual, dapat jual pada 2 orang. 3 orang, 4 orang. Katakanlah tahun ni saya untung 5,000. Saya ikut korporat punya kepala, tahun depan mesti lebih daripada 5,000. Maksud dia,
7,000 ke dapat. Kalau katakan saya dapat 3,000, maka saya telah rugi 2,000, dia kata. Sebenarnya salah. Kita kena juga cakap, tahun dulu saya berniaga, yang ada jual pen hanya saya. Sekarang ni ada syarikat baru jual. Kepersaingan timbul. Ataupun orang dah tukar metod, tak gunakan pen lagi, guna komputer saja. So last sekali benda tu akan mengurangkan pembelian. Janganlah salahkan berkenaan dengan rugi. Faham tak? Kadang-kadang syarikat-syarikat tak faham berkenaan rugi dan untung sebenarnya. Dia nak tahun ni untung, tahun depan lagi untung. Mana boleh? Manusia bukan bertambah macam tu. Kadang-kadang kalau manusia mesti semut kan, macam apa, macam arnab. Beranak seorang tu 10 orang. Ini 10 orang. Logik lah barang tu akan bertambah. Ini makin anak makin kurang. Tiba-tiba nak akan barang tu dihabiskan. Tak boleh. So tapi yang kita kata tadi masalah pengeluaran syukai tadi, menteri ke apa ke sekali, sepatutnya dia kena bayar, belajar untuk keluarkan duit poket dia. Kalau dia belajar keluar poket dia, baru dia akan ada sifat belas kasihan, ada sifat rasa rahmat, rasa kasihan, rasa belas kan, sifat sayang tu tadi dia akan timbul. Tapi kalau dia kedekut, bayar. Poket dia simpan, duit lain keluar, salah. Itu salah, confirm salah. Kita tak tunjuk tunding pada siapa, tapi kalau dia kata benda tu berlaku di kalangan menteri-menteri, pemimpin-pemimpin dan sebagainya, itulah di antara benda yang merosakkan masyarakat. Sebab sifat asal dia apa? Kedekut. Itu je lah. Kalau dia kata dia tahu bahawa benda ni yang Allah Ta'ala bagi pada dia untuk disalurkan, dia tak fikir banyak. Mana sampai benda tu berkenaan tadi, dia salurkan balik. Macam Nabi SAW buat pada Fai'u. Kan kita bincang kan? Nabi kata apa? Apa-apa yang aku dapat, apa? Nabi kata apa? Kembali pada kamu balik. Kan antara pasang perang pecah 5. Kan? Satu bahagian Nabi SAW, Allah dan Rasulnya. Tapi ini pecah pula, bawah dia ada lagi pecahan. Kemudian kepada tentera yang berjalan, kan? Berjalan kaki. Kemudian tentera yang berkuda. Tentera tu dan kenderaan tentera berkuda tu 2. Nabi punya, yang Nabi dapat dari 1/5 yang besar ni tadi, katakan 5 juta, 1 juta tadi pecah pula bawah dia. Ada pecah 4 pula, pecah 5 lagi. Dan Nabi punya, yang paling portion, balik Baitul Mal. Dia kan simpan poket. Itu Nabi SAW menyatakan apa? Aku tak nak impikan gunung Uhud ini jadi emas, mereka supaya aku boleh bersedekah dengan buat begini. Hakadha Nabi kata. Biadi. Aku tak pernah impikan bukit Uhud jadi emas, mereka supaya aku boleh bersedekah lagi. Kita kalau boleh bukit Uhud jadi emas, semua jadi simpanan belakang rumah kita. Salah lah. Itu sebab kenapa kita kata bezanya berlaku apa? Bila Nabi SAW tunjukkan tak boleh berlaku, sifat kedekut tak boleh ada. Seorang pemimpin kedekut memang tak boleh pakai. Kan pemimpin tu kedekut. Kalau kedekut harta kerajaan tu lain cerita lah. Tak boleh bagi sesuka hati, betul. Dia kedekut harta dia sendiri, harta yang dapat tadi, dia kedekut, memang masalah. Dan sekali semuanya keluar, ni keluar dan sebagainya. Ni salah. Ini kira konsep yang salah. Dalam Islam kita kata tak boleh. Sebab dia merosakkan. Tu Nabi kata, dia merosakkan orang sebelum kamu. Dia mengajarkan sifat kedekut tadi, mengajarkan orang tu akan apa? Berlaku zalim. Fazalamu, maka mereka akan zalim. Wa amarahum bil fujur. Dan sifat kedekut tadi akan perintahkan orang tersebut supaya apa? Berbuat kejahatan. Maka dia pun fafajaru, mereka pun buat kejahatan. Mereka kedekut kan, tak nak keluarkan duit, lalu nak tambah lagi, tak nak berkurangan duit yang mereka simpan. Maka mereka buat makin jahat. Wa amarahum bil qati'ati, dan mereka memerintahkan sifat kedekut tadi supaya mereka memutuskan silaturahim. Tak ada hubungan lah. Kalau jumpa asyik jumpa adik-beradik, nanti semua minta tolong. Ni jumpa, nanti kan abangah, abalang. Kan? Jadi apa cara? Tutup telefon. Tak boleh ni. Tak boleh. Ataupun bagi nombor telefon yang lain. Nombor telefon bisnes lain, nombor telefon rumah lain. Tak nak beritahu adik-beradik. Pasal apa? Pasal sifat kedekut tadi akan mengajar orang tu supaya apa? Jauhkan diri. Sebab kalau dia dekat dengan adik-beradik dia, maka adik-beradik dia akan minta tolong. Dia terpaksa tolong. Setelah sekali apa jadi? Kedekut tu ajar kata, nak datang rumah ni? Tak payah datang lah. Kena datang ni kan, dia kena bagi makan pula. Dan makan lah ni, 1 orang, 2, 3, 4. Sekali datang 10 orang. Macam mana ni? Ini habis modal 5 hari ni. Nampak? Benda jadi biasa. Tu dia kata, sifat kedekut tu akan ajar orang tu macam tu. Berlaku zalim, buat kejahatan dan juga apa? Memutuskan silaturahim. Faqata'u, maka mereka putuskan silaturahim. Kerana apa? Kerana rasa kedekut yang timbul dalam diri mereka. Rawahu Ahmad wa Abu Daud wa An-Nasa'i. Diriwayatkan hadis ini oleh Ahmad, Abu Daud dan juga An-Nasa'i. Wa an Abi Hurairah, dapat Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahawa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda,
La yajtami'u, tidak akan berhimpun. Tidak akan berhimpun. Ghubaru fi sabilillah, debu di jalan Allah Ta'ala. Maksud debu yang terbang dalam jihad fi sabilillah, atau debu yang terbang, tidak orang tu nak pergi belajar dan sebagainya, debu tu terbang masuk hidung orang tu, takkan berhimpun debu jihad, debu fi sabilillah tadi, wa dukharu jahannam, dan juga asap api neraka, fi jawfi abdin abada, dalam dada seorang itu selama-lamanya. Bila orang tu tersedut kan pergi jalan jihad fi sabilillah, debu berterbangan masuk hidung dia, takkan masuk dalam tu pula apa? Asap api neraka. Mana keselamatan telah terjamin untuk orang berkenaan. Kalau dia kata dia pergi jihad fisabilillah, masuk dalam hidung dia asap debu jihad fisabilillah tadi, nescaya apa? Api neraka punya asap takkan masuk dalam hidung dia. Takkan berhimpun, Nabi kata, selama-lamanya. La yajtami'u, takkan berhimpun. Ghubaru fisabilillah, debu di jalan Allah Ta'ala. Wa dukhanu jahannam, dan asap api neraka, fi jawfi abdin abada, dalam dada seorang lelaki selama-lamanya, Nabi kata. Dan wala yajtami'u, dan takkan berhimpun, asyuhu, kedekut, wal iman, dan iman, fi qalbi abdin abada, pada hati seorang lelaki dan seorang hamba tu selama-lamanya. Maksud dia, kalau anda kata orang tu ada iman, dia tak boleh ada kedekut. Dia tak boleh ada kedekut. Sebab kedekut ni adalah benda yang tak boleh berhimpun dalam satu jiwa. Dia tak coexist. Tak boleh ada sama-sama sebelah. Kedekut ada, iman pun ada, tak boleh. Dia tak boleh berada macam tu. Maksudnya orang tu nak rasakan iman dia benar, maka kedekut tu dia kena jauhkan, buang. Dan bahkan dia kena didik. Bukannya kita kata, ya Allah, nak macam mana kita lahir dan keluarga kedekut. Kan, betul tak? Ada bapa ajar kedekut, mak ajar kedekut. Kan kadang mak ajar kedekut depan kita, mak sorok. Dia sorok sikit ni, jangan bagi mak sedara kau nampak. kan? Abah kedekut tak bagi mangga. Orang minta mangga, tak, abah tak bagi. Jangan ambil. Kan? Dia ada bapak saya dulu kan, dia kata Hindu, dia kata apa? Nak ambil makan tak apa, jual jangan. Ambil makan, ambil. Ambil lah, kau banyak nak. Jual jangan. Ada sekali tu dia kata ambil lah, orang tu datang bawa lori, dia goncang je pokok tu. Satu lori. Itu ada ngongek juga. Kan? Bagi peti nak apa? Itu tajuk lain. Tapi konsep dia, maksud dia, jangan kita ajar anak kita kedekut. Kita tunjukkan depan dia, kan? Kalau kita tunjukkan pemurah, anak kita faham sifat pemurah. Kan kita boleh berkira nak bayar parking. Asal mahal sangat, kita bising. Betul? Anak kita bertengah. Anak kita belajar. Oh, tak boleh bagi duit sangat kat orang ni walaupun kita pakai barang dia. Ada masalah juga tu. Jadi maksud dia, kalau orang tu dia membesar dengan kedekut, keluarga dia kedekut, dia ajar kedekut, masyarakat dia kedekut, dia sepatutnya apa? Lawan. Dia kena lawan. Dia kena ajar diri dia jangan buat perkara tersebut. Di antara perkara tadi tu lah, dia mudahkan diri dia. Tengok ada orang susah, keluarkan. Tengok ada adik-beradik yang sakit, yang tak mampu, keluarkan. Jangan tunggu orang tu minta. Jangan tunggu orang tu minta. Kita ajar diri kita. Kalau ada datang rasa bisikkan kedekut tadi, lawan. Jangan ikutkan. Itu cara kita, effort kita untuk bantu hati kita lembut. Ni kadang hati kita keras, tak nak keluar kedekut tu, duduk diam dalam tu. Macam mana iman nak masuk? Sebab iman ini adalah satu benda yang mulia, yang cantik, yang hebat, yang bersih. Tapi bila hati kita ada kedekut yang kotor, mana boleh dia masuk? Sebab kita kena buang dahulu sifat-sifat tadi. Antaranya kedekut, kan? Yang kita kata, yalah, kedekut dalam tajuk ilmu pun tak boleh kedekut. Bahkan dalam hadis Nabi SAW, Nabi kata, man su'ila an ilmin, barang siapa ditanya tentang satu ilmu, fakatamaha, disembunyikan ilmu berkenaan, uljima, dikekang dengan dia, mulut dia nanti di hari akhir nanti, bilijamin nar, dengan kekangan api neraka. Itu adalah satu peringatan. Ilmu pun anda tak boleh kedekut. Tapi orang kata, ustaz, habis tu resepinya mana? Resepi keluarga ni. Ini tak, seriously, sebenarnya ilmu ni dia bukannya bertambah dengan disuruh. Dia bertambah dengan diberikan. Makin kita ajar, makin banyak kita dapat. Dia bukan makin bertambah dengan suruh. Makin simpan, makin hilang sebenarnya. Bukan makin dapat. Itu sebab kenapa belajar murah hati. Harta kita murah hati, ilmu kita kena murah hati. Ini kedekut sangat, tak tahu kenapa. Jadi kena ajarkan diri kita lawan. Masa kita nakkan pahala Allah Ta'ala, pahala dia macam ni. Contoh fikirkan resepi, kita ada resepi sedap masakan kita kan. Ajar pada orang tu masak, suami dia sayang, kita dapat pahala. Dia masak, kita ajar, dia masak, lepas tu makan 10 orang makan. Lepas tu dia ajar orang lain pula, 10 orang lagi makan. Kita dapat pahala, faham tak?
Cuba belajar macam tu. Dia taklah kita kedekut, tapi kita kedekut ni masalah lah. Jadi kita dah sifat yang tak boleh dibuang kecuali orang tu faham akhirat. Dia faham akhirat, baru dia akan mudah lepaskan. Tapi kalau tak ada faham tentang akhirat, dia akan keras, pegang sangat benda berkenaan, lupa sebenarnya benda tu bukan matlamat hidup dia. Bawa mati je. Bawa mati, apa resepi-resepi masakan. Menjaga kan. Ya bismillah je. Kalau dia kata rezeki Allah Ta'ala bagi, tak ada masalah. Kan ini ada petua lah, lompat sambil senduk, tulis belakang, mana depan. Macam flip senduk, tak payah, mengarut je. Kalau kata rezeki kita ada, kita masak dengan baik, tanya orang berkenaan resepi tadi, Allah Ta'ala beri kita ilmu, kita boleh masak je, tak ada masalah. Ni kedekut sangat pun tak ada benda pun. Inilah resepi saya dia beria. Tak ada benda pun, kan? Kalau orang belajar, kita ajar orang masak, orang tu makan masakan ajaran kita, kan kita dapat pahala. Tak nak pahala ke? Tak nak pahala ke? Itu masalah dia. Pasal orang tu tak nampak akhirat sebagai yang utama. Baik. Faham Okey. Sikit lagi. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, walladina ja'u. So ayat 8 dah habis. Ayat 8 tentang orang Ansar dah habis. Ayat 8 tentang Muhajirin habis. Ayat ke-9 tentang Ansar dah habis. Sekarang masuk ayat ke-10. Ini berkenaan orang yang datang lepas daripada Muhajirin, lepas daripada Ansar. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala lepas tu, walladina ja'u min ba'dihim, dan orang yang datang selepas daripada mereka, selepas Muhajirin, selepas Ansar. Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkanlah untuk kami, wal ikhwan allazina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, yang kau jadikan pada hati kami sebarang kedengkian kepada orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, kau maha lembut, maha penyayang. Haula'i, golongan 3 tadi, hum al-qismus thalith. Mereka ni, orang yang ketiga ni adalah, mereka ni adalah pecahan yang ketiga. Mimma yastahiqqu fuqara'uhum mimma lil fai', di kalangan orang yang layak orang fakir mereka ni untuk dapat rampasan, harta rampasan perang tadi. Dia orang layak. Mana orang Muhajirin, orang Ansar dan juga orang ketiga ni tadi. Wahum, yang itu orang tu al-muhajirun wa thumma al-ansar. Itu mereka itu adalah golongan Muhajirun, kemudian golongan Ansar, thumma tabi'una lahum bi ihsan. Orang-orang kemudian lepas tu orang ikut mereka dengan baik. Mana siapa yang ikut Muhajirin, ikut Ansar dengan elok, mereka tergolong dengan golongan berkenaan. Kama qala fi ayatil bara'ah, surah Allah nyatakan dalam surah Al-Bara'ah ayat ke-100, Allah Ta'ala nyatakan surah At-Taubah. Allah Ta'ala nyatakan was-sabiqunal awwalun, dan orang-orang yang awal, orang mendahului dan terdahulu, yang awal, minal muhajirin, dari kalangan Muhajirin, wal ansar, dan golongan Ansar, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan demikian juga orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Radhiyallahu anhum wa radu, radhiyallahu anhu, Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Allah Ta'ala redha terhadap mereka. Mana maksud dia, orang ni sahabat Nabi, siapa-siapa ikut mereka, contohi mereka, orang tu walaupun datang lepas 100 tahun, lepas 1000 tahun sekalipun, ikuti para sahabat, dia dapat janji yang sama. Sebab kita kata kita nak jadi sahabat Nabi, tak boleh. Ada orang kata awak ni sahabat Nabi ke? Mana awak bukan setara dengan sahabat Nabi. Betul. Tetapi anda berhak dan layak berdasar surah atau ayat ke-100, anda layak dapat kedudukan para sahabat Nabi SAW. Apa Allah Ta'ala curahkan rahmat ke atas mereka, redha kepada mereka, anda boleh dapat. Tapi syarat dia, walladzina taba'uhum bi ihsan, dan orang-orang yang ikut mereka dengan baik, ikut mereka dengan elok, ikut para sahabat, ikut Muhajirin, ikut Ansar dengan baik dan elok. Radhiyallahu, Allah Ta'ala janjikan apa? Radhiyallahu anhum, Allah Ta'ala redha terhadap mereka, orang-orang ni, mana Muhajirin, Ansar, dan orang ikut mereka dengan baik. Allah Ta'ala redha, seriously. Tuan-tuan, kan saya terangkan, radhiyallahu anhum ni, para sahabat kita pakai, kan Allah Ta'ala berikan gelaran ini, gelaran tertinggi. Pasal ini adalah sifat, keadaan redha Allah Ta'ala ni, sebenarnya yang macam hadis Nabi terangkan, dia akan diperolehi oleh hamba tadi lepas masuk syurga. After entering the heaven, kemudian dah dapat semua nikmat, Allah Ta'ala tanya pada orang berkenaan, kamu nak apa lagi tak? Lepas tu dia kata, apa lagi yang kami nak, ya Allah? Bukankah kau telah, apa? Kan masuk kami dalam syurga engkau, lindungi kami daripada neraka engkau, apa yang kami dapat? Apa yang kami nak? Maka dalam hadis Sahih Muslim, Nabi kata, Allah Ta'ala kata, aku halalkan untuk kamu keredaanku, aku takkan murka lagi ke atas kamu. Maka benda terakhir Allah Ta'ala berikanlah apa? Keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, redha. Dia redha ni macam ni lah.
Kita ada anak. Ni sebab ada anak kan. Okey. Kata anak kita ada 5 orang. 5 orang anak kita ni tadi, ada seorang tu, dia buat benda sampai kita sayang. Dia membanggakan kita pada semua keadaan. Yang lain-lain, kalau nakal, kita geram. Tapi yang seorang ni kalau nakal, kita nak marah, kita macam itulah. Itu keadaan dia. Maksud dia, Allah Ta'ala pandang kita macam tu. Allah Ta'ala kata, aku redha pada kamu, aku takkan murka pada kamu lepas ni selama-lamanya. Itu adalah keadaan hari terakhir di syurga nanti. Tetapi sebelum mati pun Allah Ta'ala dah beri kepada kita satu jalan untuk mencapai kedudukan berkenaan. Iaitu apa? Mengikuti para sahabat dengan elok. Ikut mereka, contohi mereka, cara mereka ibadat, kepercayaan mereka, cara mereka dekat diri pada Allah Ta'ala. Kena ikut. Tapi banyak orang lari, cari jalan lain. Sahabat Nabi adalah contoh yang terbaik. Tapi ada orang kata, tapi ustaz, betul lah sahabat Nabi. Tapi, ada tapi lagi. Dan dia nakkan juga orang lain. Sedangkan sahabat Nabi lah contoh terbaik. Tak ada lebih baik daripada sahabat Nabi SAW. Yang tak nyatakan dalam berkenaan, radhiyallahu anhum, fattabi'una lahum bi ihsan. Maka orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat dengan baik, dengan elok. Hum, mereka adalah al-muttabi'una li atharihimul hasanah. Orang-orang mengikuti kepada kesan-kesan mereka yang asal mereka yang elok, yang baik. Wa awsafihimul jamilah, dan sifat-sifat mereka yang apa? Yang cantik. Apa sifat para sahabat tadi Allah Ta'ala terangkan? Benar mereka, bantu agama Allah Ta'ala, kerja mereka untuk agama Allah Ta'ala. Mereka tak boleh buat benda semua benda pun, buatlah apa yang mampu. Boleh orang kata, ustaz saya tak mampu. Pasal apa? Saya cuma reti bahasa Inggeris saja. Dan translate lah apa benda-benda, tajuk-tajuk hadis Nabi dan sebagainya. Ambil satu hadis, translate kan, belajar translation, terjemah kepada bahasa Inggeris. Kita belajar bahasa Arab dan terjemah bahasa Inggeris benda tadi, supaya kefahaman hadis Nabi tadi tersebar. Ini kalau dia kata lagu Korea, dia letak subtitle. Orang Melayu kita, subtitle Korea tu dia tak faham pun orang Korea cakap apa. Sanggup dia belajar. Untuk apa? Supaya faham cerita Korea. Yang lain-lain pun ada lah, yang tulis subtitle apa, tengok cerita apa, lagu-lagu Mak Saleh, dia tengok lagu tu feeling, dia seronok, dia pun buat subtitle hantar untuk orang faham juga. Pun ada juga membazir. Yang hadis Nabi kenapa tak belajar? Kita belajar pengertian dia, kemudian kita terjemahkan. Ustaz tu ajar dalam bahasa Melayu, terjemah bahasa Inggeris. Itu kalau anda ada kemampuan tadi, terjemahkan. Janganlah tunggulah lepas khatam. Nak khatam bila? Ustaz mati tak tahu bila, tahu tak? Kan, tunggu khatam dulu. Kita dalam Islam ni khatam tu bagus. Tapi anda sebenarnya tak tunggu sampai lepas habis belajar baru nak berdakwah. Apa dah anda belajar hari ni, sampaikan. Bila nak sampaikan? Kongsi pasal makanan sedap ada. Kongsi pasal apa? Pasal minuman sedap ada. Fun fair mana paling best pun ada. Fun fair. Ada fun fair zaman ni? Tak ada Semua dah tak pergi fun fair. Zaman dulu kan pergi fun fair seronok sangat. Okey. Makanan sedap, tempat seronok dan sebagainya. Tapi kenapa bila berkenaan dengan ilmu daripada Allah dan Rasulnya, tak pernah kita dapat kefahaman nak kongsi dengan orang lain? Simpan dan diam. Aku seorang je tahu. Lepas tu kemudian syaitan datang cucuk pula. Syaitan kata, jangan cerita sangat, nanti orang kata kau ni alim. Jadi jangan cerita. Dia pun diam. Tak boleh cerita, nanti alim sangat. Dia pun diam. Last kali rugi. Buat apa yang mampu. Jangan tunggu sampai dah habis kan 40 tahun kemudian. Okey, sekarang saya dah siap. Time tu mata pun dah kabur, tahu tak? Jari pun dah apa, carpal tunnel syndrome apa kan? Tak boleh dah nak ambil. Dah sampai zaman tu. Jangan tunggu sampai tua. Yang tak larat dah. Buat sekarang ketika tengah larat ni, buat apa yang termampu. Mana apa yang kita mampu kan. Contoh macam kita tak boleh terjemahkan. Ambil buku-buku bahasa contoh macam kita kata buat kat sini buku bahasa Melayu. Kita pandai bahasa Inggeris, terjemahkanlah. Takkan nak tunggu ustaz suruh juga. Ustaz kata sekian-sekian. Tak payah bagi tahu lah pun. Buat benda tu siap. Dah siap tu hantar. Nanti kita pun publish kan. Tak payah tahu pun tak apa. Apa unknown. Tak payah kutip duit pun tak apa daripada buku berkenaan. Oh lah betul. Ini kita kerja untuk Islam. Kalau kita faham ilmu tadi kita kongsi bersama umat Islam yang lain. Ini tunggu semua orang nak panggil dulu. Mari sini, jomlah buat kerja. Marilah kita ada study group. Tak payahlah. Buatlah apa yang mampu. Apa yang kita mampu buat. So itu kita kata disebut sebagai apa? Sebagai apa, sifat-sifat yang kita perlu kejar. Mana para sahabat Nabi buat kerja untuk Islam. Mereka sanggup habiskan nyawa mereka untuk Islam. Itu sebab kita lihat benda ni ditiru oleh siapa? Para ulama selepas mereka. Ulama-ulama hadis berjalan berkelana hanya untuk mengetahui lafaz sabda Nabi SAW tu maksud dia apa. Sanggup ada orang tu nak belajar dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad kena kurung dalam rumah. Tu dia buat apa? Dia datang dari jauh tu daripada Andalus.
dia pergi menyapu sampah depan rumah, nak dengar Habib Muhammad mengajar. Itu je. Senjata sekali kerana nak belajar untuk tahu tentang sabda Nabi SAW ni betul ke tidak. Macam tu sekali mereka bekerja. Sebab itu kita habiskan masa mengajar, belajar kerana Allah Ta'ala. Itu yang dibuat oleh para ulama. Habiskan masa mereka. Yang tak kahwin pun ada. Beramai para ulama dia tak kahwin. Imam Suyuti tak kahwin, Imam Nawawi tak kahwin, Ibn Taymiyah tak kahwin, tak sempat kahwin. Sibuk dengan ilmu, tak sempat nak kahwin. Jadi apa salahnya buat kerja juga? Ni kadang-kadang orang kita suka menyanyi. Kan suka menyanyi. Menyanyi. Menyanyilah menyanyi, singing. Kan? Sebut menyanyi tak faham, singing pun faham. Okey. Dia pun suka nyanyi. Sayang para sahabat Nabi tak buat benda tu. Mereka habiskan masa bukan dengan menyanyi, tahu? Kalau sahabat Nabi menyanyi, ada pentas pula. Pentas Umar jadi choir, Osman jadi choir, tak ada. Kerja mereka tak ada kerja macam tu. Sibuk mereka dengan belajar, bekerja dan sebagainya, jihad. Bukan macam kita. Kita ni sekarang masa banyak sangat, sampai kerja pun nyanyi. Tak ada kerja lain. Sebab kenapa? Tiru para sahabat. Pasal ini janji Allah Ta'ala untuk mendapatkan title. Yang ini tak payah pakai dekat kepala kita. Radhiyallahu an. Tak payah pakai. Ini biar Allah Ta'ala terima kita. Mana ikut para sahabat Nabi SAW. Ad-da'una lahum fis sirri wal alaniyah. Yang mereka ni, orang yang mengikuti para sahabat tadi, berdoa untuk para sahabat pada apa? Sembunyi-sembunyi dan terang-terangan. Dalam keadaan sembunyi-sembunyi mereka doakan, ya Allah, redhalah Engkau pada para sahabat. Mereka hormati para sahabat macam tu. Okay? Dan dia kata apa? Dan juga terang-terangan. Walihada qala fi hadhil ayatil karimah. Kerana ini Allah Ta'ala firman dalam ayat yang mulia ini, dia kata apa? Walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang lepas mereka, lepas muhajirin, lepas ansar, mereka berkata, yaqulun, mereka berkata, ai qailin, mereka menyebut, Rabbana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah untuk kami, wal ikhwan allazina sabaquna bil iman, dan untuk saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Itu sahabat-sahabat Nabi SAW, muhajirin dan ansar, ampunkanlah juga mereka. Dalam mereka mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghilla, jangan kau jadikanlah hati kami sebarang kebencian, kedengkian, ai baghdhan, permusuhan, wa hasadan, kedengkian, lilladzina amanu, pada orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, Engkau maha lembut lagi maha penyayang. Wa ma ahsana mastambata bihi Imam Malik min hadhil ayatil karimah. Dan alangkah cantiknya apa yang dikeluarkan, yang diperolehi oleh Imam Malik daripada ayat yang mulia ini, annar rafidhi, bahawa orang yang rafidah, ni Syiah, yang alladhi yasubbus sahabata, yang memaki para sahabat, mencela para sahabat, laisa lahu fi malil fai nasibun li adami ittisafihi bima madahallahu bihi haula'i fi qaulihim. Kerana tiada baginya orang yang rafidah ni tiada hak pada harta rampasan perang. Kalau ada harta rampasan perang, orang Syiah ada, dia tak layak makan. Dia kata, Imam Malik kata tak layak makan. Kenapa? Tak ada habuan untuk mereka, li adami ittisafihi, kerana ketiadaan bersifatnya orang Syiah ini, rafidah ni, bima madahallahu bihi haula, dengan apa Allah Ta'ala puji golongan-golongan yang ayat ke-10 ni. Allah Ta'ala puji mereka. Allah Ta'ala kata mereka ni datang lepas muhajirin, lepas ansar, dan mereka berkata, mereka sebut, apa sebutan mereka? Fi qaulihi Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ighfir lana, ampunkanlah untuk kami, wal ikhwan sabaquna bil iman, untuk orang-orang yang mendahului kami, saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu, yang Kau jadikan, ya Allah dan Tuhan, dalam hati kami sebarang kebencian kepada orang-orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, Engkau maha pengampun lagi Engkau maha lembut lagi maha penyayang. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, qalat, berkata Aisyah radhiyallahu anha, umirtum, kamu diperintahkan. Ini Aisyah kata pada para tabi'in, dan kena pada kita juga. Pasal tabi'in ini datang lepas para sahabat, kita pun datang lepas para sahabat. Maka macam mana Aisyah kata ni, kena pada kita juga. Apa Aisyah kata? Umirtum, kamu diperintahkan, bil istighfar, untuk minta ampun, li ashabi Muhammadin SAW, untuk minta ampun bagi pendamping-pendamping sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Tapi apa? Tapi kamu ni, orang Rafidah ni, fasabbabtumuhum, kamu maki dia. Kamu maki mereka, kamu maki para sahabat Nabi SAW, para sahabat Nabi SAW. Sami'tu, Nabi hukum, yaqulu,
Aku dengar Nabi kamu berkata, Nabi kamu SAW bersabda, la tadhhabu hadhil ummah hatta yal'anu akhiraha awwalaha. Takkan binasalah umat ini sehinggalah melaknat orang yang akhir mereka akan orang yang awal mereka. Mana orang akhir tu start laknat je orang yang awal, maka habislah agama ni. Habislah. Dan ini yang berlaku sebenarnya kerana bila orang-orang Syiah mereka mula saja memaki para sahabat Nabi SAW, rosaklah agama. Dan kita juga macam tu juga, bila orang Islam ni kita tak reti nak menilai kedudukan para sahabat, rosaklah agama. Yang kita kata macam kita setanding dengan para sahabat. Siapa kita? Sahabat Nabi belajar Islam dengan Nabi SAW. Kita tak belajar dengan Nabi. Bila para sahabat tunjukkan pada kita cara beribadat, kefahaman arahan Nabi, ikut. Bila orang tu tinggalkan, maka dia tak dinilai. Yang ini yang sebabnya kenapa perkataan Rafidah ni, tuan-tuan kena tahu, Rafidah ni adalah gelaran. Maksud dia Rafidah ni maksud dia tolak, golongan yang menolak. Rafidah ni maksud dia golongan yang menolak, menentang. Gelaran ini diberikan oleh Ali Zainal Abidin, Zaid bin Ali Zainal Abidin, bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Gelaran Rafidah yang kita sebut pada golongan Syiah ni diberikan kepada golongan Syiah oleh Zaid bin Ali. Ali itu dalam kurungan Ali Zainal Abidin, bukan Ali bin Abi Talib. Zaid bin Ali Zainal Abidin bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Mana orang yang memberi gelaran siapa? Cicit kepada Ali, cucu kepada Hussein, anak kepada anak Hussein lah. Itu Zainal Abidin, Ali Zainal Abidin. Nama dia Zaid. Yang ini yang imam mazhab Zaidiyah ni. Imam Zaidiyah kan, mazhab Zaidiyah disebut di Yaman tu. Ini imam dia, ketua dia. Apa dia kata? Dia telah keluar dia ada keinginan untuk merampas kuasa daripada Bani Umayyah. Jadi dia jumpa dengan golongan Syiah ni daripada kawasan Iran dan sebagainya, kawasan Kufah dan sebagainya, minta untuk bantu dia supaya lawan perang. Golongan berkenaan kata, kami takkan bantu kau melainkan setelah kami tahu apa pendirian kau tentang Abu Bakar dan Umar. Apa pendirian kau tentang Abu Bakar dan Umar? Dia berkata Abu Bakar dan Umar adalah dua orang terdahulu Islam yang banyak berjasa. Dia puji Abu Bakar Umar. Zaid bin Ali Zainal Abidin puji Abu Bakar, puji Umar. Lepas tu orang kata kami tak terima, melainkan kamu kutuk dahulu baru kami ikut kau. Kau kutuk dahulu Abu Bakar Umar, baru kami follow, ikut apa yang kau nak. Perang lawan sampai kau menang jadi ketua. Tapi kalau kau tak maki Abu Bakar Umar, kami tak akan ikut kau. Maka Zaid bin Ali Zainal Abidin kata apa? Adakah kamu orang yang Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Hashr ayat 8, Allah Ta'ala katakan lil fuqara'il muhajirin alladziina ukhriju min diyarihim wa amwalihim. Ia adalah bagi orang-orang fakir kalangan muhajirin yang dihalau daripada rumah mereka dan harta mereka. Ya bertakwa fadlan minallahi wa ridwana, mereka cuba mendapatkan kelebihan Allah Ta'ala juga rahmat redha Allah Ta'ala, dan mereka membantu Allah Ta'ala juga Rasulnya. Ulaika musaddiqun, mereka adalah orang yang benar. Kamu orang ni ke? Dia kata pada orang Syiah. Orang Syiah kata tak, kami bukan orang ni. Baik. Kemudian Allah Ta'ala nyatakan walladzina tabawwa'ud dar wal iman min qablihim. Ayat ke-9 dan orang-orang yang mempersiapkan rumah, tempat tinggal dan juga iman sebelum orang muhajirin datang. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka sayang orang yang berhijrah pada mereka. Orang Ansar ni sayang orang yang berhijrah pada mereka. Wala yajiduna fi surihim hajatan mimma utu. Mereka tak dapati sebarang dalam hati mereka sebarang keinginan pada apa yang mereka berikan. Tak ada perlukan balasan, tak payah, mereka tak ada rasa apa. Wa yu'thiruna ala anfusihim, mereka lebihkan orang lain ke atas diri mereka. Walau kana bihim khassasah, sekalipun mereka ada keperluan, hajat pada barang yang mereka bagi. Dan Allah kata wa may yuqashuha nafsihi, barang siapa dilindungi daripada kebakhilan diri dia, fa ulaika muflihun, mereka adalah orang yang berjaya. Kamu orang ni ke? Dia kata apa? Dia kata pada golongan Syiah. Orang Syiah kata tak, kami bukan golongan ni. Lalu Zaid bin Ali Zainal Abidin kata apa? Demi Allah, kamu bukan orang yang ketiga ni. Orang yang ketiga yang Allah sebut, walladzina ja'u min ba'dihim. Dan orang-orang yang datang lepas muhajirin, lepas Ansar. Mereka kata apa? Yaqulun, mereka berkata, Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunkan untuk kami. Wal ikhwan allazina sabaquna bil iman, untuk saudara kami yang mendahului kami dalam beriman. Wala taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu. Jangan kau jadikan hati kami sebarang kedengkian, kebencian pada orang yang beriman. Rabbana, wahai Tuhan kami, innaka raufur rahim, engkau maha lembut lagi maha penyayang.
Demi Allah, korang bukan orang ni, dia kata. Pergilah, idhabu fa antumur rafidah. Pergilah, kamu adalah golongan Rafidah, dihalau. So yang meletakkan gelaran ini adalah cicit kepada Ali, cucu kepada Hasan. Cucu kepada Husain bin Ali. Mana keluarga, ketua keluarga dalam keluarga apa? Keluarga Hasan Husain. Antara orang besar dalam orang yang diagung-agung oleh mereka. Tapi dia yang keluarkan, tolak golongan Syiah ini. Sebab tak ada, kita dah Allah Ta'ala puji Muhajirin, puji Ansar, puji orang datang lepas mereka. Tapi orang lepas mereka ni ada sifat. Sifat dia adalah apa? Minta ampun untuk orang yang terdahulu. Bukan maki, bukannya cela, bukannya kutuk. Kalau dia kutuk, maka dia tak terlibat dengan kumpulan yang terakhir ni. Dan kita kena jadi orang terakhir. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala janjikan siapa-siapa mengikuti para sahabat, Muhajirin dan juga Ansar dengan baik, kita akan menjadi orang-orang yang mendapat kedudukan yang sama seperti mereka. Tak ada dah jalan lain dah. Siapa nak akan jalan untuk kebaikan, dapat cinta Allah Ta'ala kepada diri kita, kejarlah jalan para sahabat Nabi SAW. Jadi ini tak ada jalan lain dah. Kalau dia kata orang cek jalan lain, confirm dia salah. Confirm dia akan salah. Jelas? Ada soalan? Selepas ni masuk ayat lain dah, tak masuk. Nanti sambungan yang kita bincangkan adalah berkenaan dengan sambungan kepada tajuk orang-orang munafik. Apa dia cakap, janji pada orang Yahudi. Kan Yahudi kena halau kan? Yang dia kena halau, apa dia orang cakap? Dia Allah Ta'ala rekodkan balik apa yang mereka cakap dan apa yang mereka janjikan. Tapi mereka mungkir janji berkenaan dengan janji mereka kepada golongan Yahudi yang dihalau, diusir oleh Rasulullah SAW. Itu Yahudi Bani Nadir, yang mereka ni cuba untuk mengkhianati Rasulullah SAW. Lalu Allah Ta'ala berikan mereka Rasulullah keputusan untuk halau mereka, usir mereka, dan harta mereka dirampas. Jelas? Ada soalan? Tak ada kita berhenti kat sini insya-Allah. Dah sambung lah, udahlah. Kita lama-lama pun tepu juga. Tepu kan? Tepu. Baik, padahal bukannya suruh hafal. Aku suruh hafal, awak tahu. Okey, baik. Ni ada pengumuman. Dr. Bilal Phillips akan memberikan ceramah di Yayasan Taklim esok, Jumaat 3 Januari 2014. Tajuk ceramah, Change the Nation with Re-Education. Ubah bangsa, masyarakat, nation, umat lah. Mengubah umat dengan pembelajaran semula. Mana? Re-education, pendidikan semula, ajarkan semula. Jam ni 9 ke 9:30? 9 pagi. Edarkan 9 pagi. Ni ada, asalnya pagi tadi sebut 9:30. Siapa-siapa yang dah terhantar pukul 9:30, tolong betulkan balik pukul 9 pagi. 9 pagi InsyaAllah kita akan adakan syarahan khas oleh Dr. Bilal Philip. Dan Alhamdulillah beliau telah diangkat sanction. Dulu beliau tak datang berkali-kali. Asyik sangkut je. Tak boleh keluar. Dan akhirnya dia menang kes pertuduhan yang tak betul yang ditimbulkan oleh mereka syarikat dan sebagainya. Alhamdulillah beliau menang dan tidak ada lagi ban ke atas beliau untuk bermusafir tinggalkan Kanada. Dan Alhamdulillah dapat bersama kita. Jadi ambil peluang datanglah. Syarahan ni masih Inggeris, bukan Melayu. Okey. Baik, kita berhenti kat sini. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallam walhamdulillahi alamin. Subhanallah la anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam dekat Masjid Dufran. Yep. Mari. Ustaz ni nama dia Muhammad Hafiz Ahmad Ali. Pernah dengar? Pernah dengar? Pernah? Dia Hafiz Muhammad Alwi ni, saya dulu pernah duduk sekolah bapa dia. Dia dekat Pai Pasir Maran. Dia pernah belajar dekat Mekah tak lama hafal Quran kat sana lah. Tapi lepas tu dia pergi Sudan, lepas tu dia balik, tak habis belajar pun. Dia bukan ni sangatlah. Macam saya cakap Diorang ni Cilla. Okey, kumpulan dia ni, kumpulan diorang ni, dia dengan adik dia, so Abu Syafiq apa tak nama dia. Itu pun satu kumpulan dengan dia. Diorang ni nak cakap ada stand tentang pengetahuan, wallahu alam, saya tak tahu. Apa dengan dia ajar apa? Pasal tu lah, wajib bila makan tu dia kempen sampai suruh setiap orang jemaah ni kuliah maghrib lah, Isyak. Saya cerita sampai dapat bab, dia suruh ramai-ramai sebut benda lah tu. Tak ada tu. Mana kita memaksa orang untuk menyebut, sedangkan benda tu tak disebut oleh Nabi SAW dan para sahabat. Benda ni bila wujudnya? Dia macam ni, bila datang Mu'tazilah, Qadariyah dan sebagainya, falsafah masuk Islam, ada kumpulan manusia ni, dia cuba untuk kononnya bersihkan Allah dari sifat makhluk.
Jadi dia kata kalau Allah Ta'ala bertempat, maka dia dikuasai oleh masa dan tempat, time and space, dia makhluk. Ini benda ni salah. Ini falsafah. Pasal bila sebut falsafah tadi, Mu'tazilah dan konsep dia sebenarnya bila guna timur tajuk ni, diorang kata Allah Ta'ala tak akan dilihat di akhirat nanti. Kenapa? Kalau dilihat maksudnya dia makhluk. Pasal walaupun Allah Ta'ala nyatakan dalam Quran, hadis Nabi kata akan dilihat, tapi diorang boleh lawan nas. Sebab apa? Dibersihkan Allah Ta'ala daripada sifat makhluk. Jadi benda ni salah. Kita sebut Quran ayat 5 tu. Tapi dia masih disebut, tapi dia kata masih tak boleh. Salah. Tak boleh. Benda tu salah. Mana lafaz itu tak pernah dilafazkan oleh sahabat Nabi SAW. Lafaz apa? Allah Ta'ala wujud tanpa tempat. wujud bila makan. Yalah, wujud tanpa tempat. Belum makan. Makan tu tempat. Wujud tanpa tempat. Sedangkan Allah Ta'ala kata Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Stop situ. Kita tak boleh macam ni. Kita tak boleh menafikan apa Allah Ta'ala sebut tentang diri dia. Tak boleh buang apa yang Allah Ta'ala sifat tentang diri dia. Tak boleh kurangkan, tak boleh lebihkan. Dia macam ni. Contoh macam sifat kan. Allah Ta'ala kata Allahu yastahzi'u bihim. Allah lah yang peruluk-ulukkan mereka. Kena dengar ayat tu. Okey. Kita boleh kata Allah Ta'ala ni sifat, antara sifat dia Al-Mustahzi', yang maha memperuluk-ulukkan. Ada? Pernah dengar? Asmaul Husna, nama-nama Allah Ta'ala yang mulia, antaranya yang memperuluk-ulukkan, mengejik-ngejik. Ada? Tak ada. Kenapa tak boleh buat? Walaupun Allah Ta'ala kata dia buat benda berkenaan. Sebab apa lafaz Allah Ta'ala datangkan, dia tak kata sifat dia macam tu, kita stop situ. Allah Ta'ala gunakan. Allah Ta'ala kata aku yang peruluk-ulukkan mereka. Mereka buat tipu daya, aku tipu daya balik. Tapi kita tak boleh kata Allah Ta'ala ni maha penipu daya. Faham tak? Kita tak derive kata kerja atau kata nama sifat Allah Ta'ala dari perbuatan dia. Contoh macam Allah Ta'ala ni ja'ala lakum, dia mencipta untuk kamu, jadikan untuk kamu. Kita tak kata antara nama Allah Ta'ala Al-Ja'il. Pernah dengar? Asmaul Husna antara ni Al-Ja'il. Ya Ja'il. Ada? Kenapa tak boleh? Allah Ta'ala buat kerja berkenaan, tapi dia tak jadikan apa? Sifat. Kalau dia kata khalaqalakum, dia kata huwallahul khaliqu. So kita pakai. Sebab apa kita pakai? Sebab dia namakan diri dia dengan nama berkenaan. So anything yang dia namakan diri dia dengannya, kita pakai. Yang dia tak namakan diri dia, contoh macam tadi, orang tu kata kalau maka tak bertempat. Itu dia derive. It's not being said by Allah. So kalau dia cakap macam tu, dia kurang ajar atau kurang ajar? Banyak Allah Ta'ala tak ajar, dia ajar. Dia tambah-tambah, pandai-pandai. Pasal Allah Ta'ala tak kata pada diri dia, macam tadi tak boleh kata Al-Ja'il, Al-Mustahzi', kan? Al-Makid. Tak boleh kata Allah Ta'ala ni penipu daya apa sekian. Tak boleh keluarkan. Al-Ja'il yang menjadikan, tak pakai. Al-Khaliq kita pakai sebab apa? So Allah Ta'ala kata huwallahul khaliqu. Dia khalaqalakum huwal khaliqu. So kita pakai dua-dua. Pakai kata kerja, pakai kata sifat. Yang dia tak pakai, jangan pakai. Itu yang kita kata bila orang tu memandai-mandai sangat, dia try apply tadi. Yang sebenarnya yang jadi kuat sikit adik dia. Dia kurang sikit kuat. Saya duduk sekolah asrama, saya kat asrama dulu, dia takut dengan saya. Saya masuk sekolah tu, umur saya 21, saya masuk sekolah dia. 21. Mana dia masuk 21? Kan dia pula datang tu umur dia dalam, dia muda saya rasanya. 20 ke 19 macam tu. Dia muda sikit dia saya. Tapi kalau tengok sekarang saya muda lagi lah. Okey. Okey, cerita dia ketika kat sekolah dulu dia tak berani dengan saya. Dia duduk kan dengan saya tak berani dia buat benda. Kan memang saya memang sikit ni degil sikitlah. Dia balik daripada daripada Saudi tu. Dia belajar dekat Sulatiah yang ustaz yang menjual kayu kokak tu. Kalau saya pergi sekolah budak sekolah sana. Jual kayu kokak tu kan. Dia sekolah situ. Jadi dia punya idea tadi, bapak dia meninggal lah. Bapak dia memang alim lah dalam bahasa Arab. Tapi kebetulan adik dia dah hantar pergi ke Lubnan lah sekali sebelum bapak dia meninggal, hantar belajar kat Lubnan. Kita belajar kat Lubnan tadi lah, belajar dengan apa yang Al-Ahbash punya kumpulan tu. Sampai sekarang dia punya syiar macam tu lah. Kerja dia buat kerja tu. Tak ada benda lain pun. Mana ajar benda tu bertakwa pada Allah Ta'ala. Tambah takwa ke bila kita kata Allah Ta'ala di mana? Tak pun. Macam tu juga perangai. Bahkan kata Allah Ta'ala di mana tadi dipakai oleh golongan sufi untuk wahdatul wujud. Sebenarnya tu bahaya dia. Tak di atas, tak di bawah. Tak di kanan, tak di kiri, tak di depan, tak di belakang. So kat mana? Dalam diri lah tu masalah dia. Tu cerita dia. Diorang pakai macam tu. Dia hujung tu tadi. Apa keputusan dia? Keputusan yang timbul. So yang dia kata yang tapi nama tadi? Hafiz Alwi Hafiz. Saya kenal dia, kurus kan. Ke dah berisi lah. Kurus lagi kot. Tapi saya kenal dia. Tapi cerita dia memang tak boleh pakai.
benda-benda yang disebut tadi. Dia suruh orang cakap. Kenapa dia cakap? Suruh orang declare sama-sama dia. Pasal kalau sahabat Nabi cakap, kita cakap. Kalau sahabat Nabi kata macam tu, kita cakap macam tu. Kalau Nabi ajar sahabat cakap macam tu, kita cakap. Sebab kita tak boleh namakan Allah Ta'ala dengan benda dia tak namakan diri dia dengan nama berkenaan. Macam saya kata tadi kan, tak boleh kata Allah Ta'ala mustahzik, tak boleh kata Allah Ta'ala al-ja'il. Allah Ta'ala syariatkan, syara'alakum, dia mensyariatkan untuk kamu minad dini, daripada agama. Kan? Kutip kataba katib. Tak boleh kata Allah Ta'ala al-katib. Kataba ala nafsir rahmah. Jangan kita kata al-katib huwallah, wallahul katibu. Mana boleh? So kita tak boleh gunakan derive daripada kata kerja Allah Ta'ala atau konteks ayat, keluarkan sesuka hati perkataan-perkataan kita nak pakai. Termasuk Allah Ta'ala wujud tanpa tempat tadi, derive daripada kefahaman, bukan daripada lafaz Allah Ta'ala. Allah Ta'ala tak lafazkan, Nabi tak lafazkan, sahabat tak belajar macam tu, dan tinggal. Maksudnya orang tu mandai-mandai. Dia mandai-mandai kepada mengada-adakan pada agama Allah Ta'ala benda yang Allah Ta'ala tak ajar. Bahkan Nabi tak ajar benda macam tu. Sebab kenapa kita kata orang macam ni, kalau dia nak tunjukkan, so dia kata sahabat Nabi yang cakap macam tu, tunjukkan seorang. Kita nak tahu sahabat Nabi ada tak ajar macam tu? Tak ada. Memang takkan jumpa. Macam disebut oleh Ustaz Nasai Hanafi baru ni kan. Dia kata semua benda ni balik kepada pimpinan-pimpinan ahli ilmu kalam tahun 500 Hijrah ke atas. Balik kepada sahabat Nabi tak ada. Balik pada tabi'in tak ada. Balik Imam Syafi'i pun tak ada. Mana 100 Hijrah, 200 Hijrah, 300 Hijrah, ulama' itu tak jadi rujukan mereka. Mereka rujuk lepas tu. Menunjukkan yang kat sini tak ada kepercayaan ke? Tu yang kita kata apa? Ustaz Husaini kata. Dia kata di antara fitnah paling besar zaman kita sekarang ni adalah yang diakhiri kita tahun 2013, diakhiri kita ni dengan fitnah berkenaan dengan Allah Ta'ala di mana? Semua bangsa dah settle lah tentang Tuhan di mana. Umat Islam je tak settle lagi. Dia idea orang tu kan, dia tunjuk berhala tu ya. Atau dia kata kat langit. Stop situ. Datang kita, tak tahu kat mana. Until now. Takkanlah Al-Quran diturunkan untuk confusekan manusia tentang Allah Ta'ala di mana. Kan tak perlu, benda tu tak perlu pun. Bahkan tak penting pun kita tahu. Sebab kenapa? Macam mana boleh luas untuk seorang itu membincangkan benda para sahabat tak bincangkan. How can become benda tu berbincangan dalam ni. Tapi para sahabat Nabi tak bincangkan pun. So how can diorang bincang benda sahabat Nabi tak bincang? Adakah luas untuk mereka ni benda tak luas untuk para sahabat? Sahabat tak ada kemampuan untuk bincang, tapi diorang ada kemampuan untuk bincang. How can? So itu sebab kita kata benda-benda macam ni, kita kata idea-idea berkenaan dengan Allah Ta'ala di mana-mana ni, dia dua. Satu benda ni orang ni biasa dia tak stop situ. Lepas tajuk itu dia akan keluar tajuk kubur, tajuk apa tawassul dengan Nabi. Dia akan kait, dia ada chain of reaction tau. Dia akan datang package. Dia tak datang satu benda. Dia akan datang golongan ni ambil tawassul selain daripada tu tajuk maulid, tajuk berkenaan dengan tahun baru, tajuk berkenaan dengan ziarah kubur, ambil berkat kubur-kubur Nabi, bulu-bulu daripada Nabi kalau betul sahih lah. Banyak benda diorang akan kait. Dia start dengan itu, hujung dengan benda lain. Dia takkan habis kat situ je. Dia lari tu. Dia belerit kan? Dia belerit. Disebut tu. Pasal saya tak pernah berbincang dengan orang macam ni, tapi saya tahu perangai dia macam tu. Kalau beli buku diorang, golongan ni, memang macam tu lah isi dia. Tak ada benda lain. Allah Ta'ala di mana? Kemudian dia menyampah dengan Ibn Taymiyah. Kemudian dia sibuk. Itu je lah kerja dia, tak ada kerja lain. Nak dia ajarkan, suruh dia baca kitab, so panggil dia baca kitab ni. So baca kitab. Confirm tak kerti. Saya bukan cakap besar, tapi saya kata confirm tak kerti. Pasal dia tumpukan penumpuan hidupan orang ni, kerja dia Allah di mana. Itu je kerja dia. Kalau dia kata, kalau saya nak tengok, kalau dia kata makin takwa pengikut dia, saya nak tengok di mana duduk dia. Pasal benda ni tadi kita kata matlamat asal kita ajar manusia kenal Allah Ta'ala bukan berkenaan masalah tempatnya di mana. Masalah supaya manusia tu makin takut pada Allah Ta'ala. Itu je. Tak penting dia tahu pun. Kan? Kalau tak tahu, tak ada orang tanya. Malaikat tanya, kau tahu tak Allah di mana? Tak tahu. Pukul. Kalau malaikat pukul, dan kita belajar soalan sekarang. Kalau malaikat tak tanya benda berkenaan, Nabi pun tak ceritakan benda tersebut, so tinggalkan. Let go. Soalan Nabi kepada seorang wanita yang pernah dilempang oleh tuan dia tadi, Nabi nak test soalan tadi. Soalan tu Nabi test pada dia. Nabi kata, Aina Allah, dia kata fis sama. Dia kata, man ana anta Nabi. Nabi kata pada dia, bebaskan dia mukminah. Pasal sebagai denda ke atas dia lempang hamba tu tadi. Itu je. Tapi stop situ kisah tadi. Tak adalah kisah tu tadi dibincangkan oleh Abu Bakar, bincang pula zaman Umar, bincang pula zaman Osman, tak bincang pun. Tak bincang pun. Jelas? Jadi tinggalkan je. Okey?